Kita intro dulu. Itu yang alang-alang balik tu kan. Sebab kebetulan pula malam tadi saya ada urusan perniagaan sikit dekat Teluk Intan. Lepas tu alang-alang tu fikir bila nampak, yelah kita ikuti juga kan macam Abang Zul punya, taklah ikuti sepenuhnya, tapi ikuti jugalah benda-benda yang berlaku kan. Dan di saat orang lain macam nak kutuk ke, nak apa ke kan, kita ambil pendekatan mungkin kita boleh ziarah lah kot, nak cerita panjang, apa cerita kan. Mungkin ada benda yang ni, ada benda yang tak clear, ada benda yang mungkin clear, ada benda yang mungkin Abang Zul kata, aku nak luahkan juga benda ni, tapi tak ada siapa nak luahkan. Ada benda yang Abang Zul kata, okey tak apa, mungkin aku nak dengar juga apa orang kata. Tapi saya ni, saya datang ni pun bukannya sebab saya ni wakil mana-mana. Saya tak ada wakil, contohnya kan PAS Kawasan Batu ataupun PAS Pusat. Tak ada, saya bukan wakil. Saya sekadar ahli. Okey, Alhamdulillah. Saya boleh nampak keikhlasan daripada, siapa nama nak panggil? Panggil Faiz je. Faiz ya. Alhamdulillah. Saya nampak keikhlasan Tuan Tuan Faiz datang ni di atas sifat insan. Yes. Di atas sifat umat. Bukan, kita bercakap bukan atas landasan apa-apa perkara dunia. Betul. Ini disebabkan rohani. Kan, di sifat rohani dia datang. Cuba tengok komen. Dengar tak suara? Tanya dok, dengar tak suara? Minta komen, dengar tak suara Abang Zul? Dengar tak suara saya? Minta komen jap. Nak saya menyanyi satu lagu? Tengah test suara macam mana, okey tak? Duduk clear. Suara Zul clear, suara Abang Zul. Abang Zul, suara ayah aku dan saya clear. Hidup di dunia hanya sementara. Minta komen jap kepada rakan-rakan. Okey, baik. Okey. Saya bersama dengan Papa Berry, nama yang jelas, alhamdulillah. Yang ramai yang kenal. Tapi nama sebenarnya Faiz. Datang berjumpa atas maksud berkasih sayang kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Berziarah kasih nama dia. Ini pertemuan yang masya-Allah yang telah digerakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kita nak bertemu, tetapi Allah yang temukan. Allah gerakkan. Kan? Allah temukan ni pun mesti bersebab. Betul. Dan sebab-sebab itu kadang-kadang bermula daripada perkara yang buruk. Kadang-kadang perkara yang buruk itu mendatangkan satu kebaikan yang lebih besar. Betul. Menjernihkan sesuatu perkara yang keruh. Kan? Kalau betul. Kita dapat air yang keruh, perlu kita tapis dulu. Betul. Dan kita tunggu dia mendap dan kemudian baru kita ambil yang jernih. Maka yang keruh itu akan kita buang. Inilah orang kata apa tujuan dia. InsyaAllah. Kan? InsyaAllah. Kita bukan bercakap soal parti, soal politik, soal keduniaan, soal apa kepentingan kita di dunia. Betul. Tetapi soal hati. Betul. Sebab hati ni sangat penting untuk kita bawa dalam kehidupan. InsyaAllah. Sebab saya sendiri memerlukan hati-hati yang baik di sekeliling saya. Betul. Penyantuan hati ini membuatkan kita hidup lebih baik. Yelah, dia kena robit dekat situ lah. Yes, betul. Kita tak nak hati kita berpecah belah, retak, berpisah kerana perkara-perkara yang tak sepatutnya. Kita remehkan hati kita, kita pecah belahkan hati kita, robekkan hati kita dengan percakapan-percakapan dunia. Ini yang berlaku. Okey, Tuan Faiz, boleh bertanya, saya terbuka untuk bertanya, dan ini adalah satu masa yang saya rasa sangat bernilai untuk semua yang ada di dalam TikTok Papa Berry dan juga di TikTok saya, di mana saja media sosial. Orang kata apa, hari ini kita dapat satu kelebihan, InsyaAllah, yang mana umat-umat terdahulu tak dapat kelebihan ni. Betul. Tetapi kelebihan ini kita nak menafatkan betul-betul. Bukan kita nak menafatkan kelebihan ini sehingga kita merugikan diri kita daripada orang terdahulu. Betul. Orang terdahulu tidak dapat memiliki nikmat-nikmat yang seperti ini. Tetapi mereka dapat nikmat yang lebih besar, yang mana kita hari ini kehilangan banyak. Betul tak? Jadi insyaAllah dia ambil cerita lah. Kata apa, zaman dulu ada kelebihan dia, kekurangan kita. Yes. Macam tu lah. Zaman sekarang ada kelebihan kita, kekurangan mereka. Macam tu lah akhirnya. Tak ada. Saya sebenarnya secara asas dia, macam saya katakan tadi, saya setuju dengan apa yang Abang Zul cakap. Pertemuan ini macam saya cuba niatkan diri saya. Kita bertemu bukan sebab nak tanya daripada sudut pandang politik. Sebab politik memang setiap orang ada pandangan masing-masing. Betul. Dan bukan tugas saya untuk memaksa orang ikut saya, bukan tugas Abang Zul untuk memaksa orang ikut Abang Zul. Macam saya pernah cakap video-video saya jumpa dengan Abang Zul just nak tahu apa yang membawa kepada Abang Zul punya, kalau bahasa opportunity outburst lah, dekat social media. Dan juga kata apa yang membawa punca dia kan, apa yang menyebabkan semua ini terjadi. Dan mungkin
kalaulah ada kekeliruan, kalaulah ada benda-benda yang mungkin, yelah saya bukan orang terbaik lah nak menyampaikan apa-apa, tapi kita cuba sampaikan berdasarkan apa yang kita tahulah. Sebab macam mana kalau kita yang paling pandai sekalipun, kalau Allah bagi kita bongok, tentu bongok juga masalahnya. Itu kisah dia. Jadi saya pun memang orang kata apa, datang, saya memang pegang niat, kalau lepas pertemuan ini pun, saya memang tidak berniat langsung untuk tarik Abang Zul untuk menyokong Perikatan Nasional contohnya, ataupun nak kita ketepikan soal itu. Kita tepikan satu. Saya fokus saya lebih kepada cerita tentang insan, Islam, Melayu, dan juga mungkin ialah masalah hati. Hati lah misalnya. Betul. Soalan saya Abang Zul tak banyak. Cumanya saya nak Abang Zul mungkin boleh terangkan dengan orang kata apa, secara hikmahnya tentang apa yang membawa kepada Abang Zul punya siri outburst tersebut. The action tu kan, because dia macam tak berapa sedap lah. Tu kisah dia bukan tak sedap sebab kita sokong PAS ke tak, tapi tak berapa sedap sebab benda ni akan backlash balik pada Abang Zul. Abang Zul tahu kan? Betul. Macam mana? Okey, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah. Perkara ni sebenarnya ia terjadi bukan keupayaan kita. Wa imma sebesar zarah pun apa yang kita buat tidak ada kemampuan. Mungkin ini perkara yang membuatkan kita mungkin menjadi satu asbab yang boleh menyelesaikan perkara yang sangat rumit hari ini. Terlalu rumit. Saya bersuara daripada awal. Sebab saya sebelum ini tidak mahu menyentuh pun soal benda ni. Tidak pernah berlaku. Kalau ikutkan daripada susunan babak, daripada kehidupan saya babak, daripada satu hari ke satu hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, saya jarang nak menceritakan soal ini. Tetapi bila mana ia sudah menjadi melampau. Melampau. Rasa Tuan Faiz pun faham dengan suasana ini. Kan? Dan platform media sosial ini dah menjadi satu platform yang disalahgunakan. Disalahgunakan. Kita menjadikan dia satu platform untuk nak mencemuh, nak memaki, nak mencela dan nak menyebarkan fitnah, mengaibkan sesama Islam. Itu yang paling menyedihkan. Kan? Sebab kita hari ini ada kelebihan, tetapi kenapa kita gunakan platform ini untuk memburuk-burukkan Islam itu? Kan? Memburuk-burukkan bangsa itu. Secara kita tidak sedar. Saya tidak mahu menyentuh berkenaan dengan politik, tetapi puncanya hari ini, sebab saya hidup dah banyak orang kata apa, zaman politik yang berubah-ubah. Politik di era 70-an lain, di era 80-an lain, 90-an lain, dan sehingga hari ini pun berlainan. Tetapi era politik di zaman ini sangat membimbangkan. Terlalu membimbangkan. Sehingga ada label-label yang boleh menyesatkan orang Islam itu. Yang memisahkan sifat insan daripada satu orang Islam ke satu orang Islam. Kasih sayang itu tidak lagi datang daripada kasih sayang keikhlasan kita yang ada dalam Islam. Ia lebih kepada kepentingan. Kepentingan peribadi ataupun kepentingan apa-apa pun berkenaan dengan perkara dunia. Dan saya pun sebenarnya tak suka perbuatan saya. Apa yang berlaku itu. Siapa pun. Tanyalah pada siapa pun, kalau dia cakap dia suka benda tu, saya cakap dia tak normal lah. Dan benda yang tak normal ni siapa yang tak suka? Semua orang tak suka. Jadi perkara tu berlaku atas kesan-kesan yang mana sebelum ini saya cuba menyampaikan perkara yang supaya kita redakan suasana. Kembali kepada jalan yang betul. Ini bukan soal politik, tapi soal insan. Dah minta es kosong, Dek? Soal insan, kita ni, sebab saya belajar, saya bukanlah orang baik. Belum baik. Dan saya pun bukan orang soleh. Dan saya perlukan kebaikan-kebaikan di sekeliling saya, hati-hati yang baik, percakapan yang baik, rohani yang baik, untuk saya dapat meningkatkan apa yang saya inginkan. Jadi saya terus bercakap dalam konteks dakwah yang begitu relax sebelum ini. Saya pernah bercakap, hari ini apa yang Allah hadirkan adalah satu nikmat buat kita. Bukan satu mudarat. Banyakkan kita nikmat-nikmat syukur. Elakkan perbuatan kufur. Dengan perkataan itu juga saya dicemuh. Dengan perkataan itu juga saya dicaci. Apakah salah saya bila saya menyuarakan perkataan-perkataan ini pun dihentam,
dan menggelarkan saya pelbagai label. Sedangkan saya bercakap bukan berlandaskan politik. Saya bercakap berlandaskan rakyat yang ada hak untuk bersuara dengan apa yang berlaku dalam negara Malaysia dan juga mempunyai sifat insan kasih sayang kita kepada manusia. Salah kalau katalah kita marah satu benda pasti berpunca daripada sayang. Kita tidak akan marah satu benda tanpa ada perasaan sayang. Betul tak? Perasaan sayang tu membuatkan kita terlalu marah bila kita kehilangan benda itu. Bila benda itu rosak, benda itu hancur, benda yang kita sayang, kita akan marah, kecewa, sedih dan sebagainya. Jadi perkara ini yang membuatkan apa yang berlaku hari ini. Saya rasa tuan pun faham, tuan pun lebih mahir dalam bidang media sosial. Tuan pun seorang orang kata dikenali dalam media sosial. Tuan pun tahu bagaimana perjalanan hidup kita semua hari ini. Sebab saya tak nak cerita apa yang berlaku sebelum ni. Tuan sendiri tahu. Percakapan-percakapan yang dilontarkan, disebarkan, dan yang menyedihkan, percakapan-percakapan yang begini tidak ada golongan-golongan yang berhak menegur. Yang selayaknya untuk menegur tak menegur. Malah menjadi juga perkara ini sebahagian daripada amalan mereka. Ini yang menyedihkan. Kita tahu hari ini perkara-perkara ini bukan perkara yang boleh menyelesaikan masalah kita. Tak boleh selesai. Tetapi kita paksa diri kita untuk selesaikan masalah ini dengan merosakkan hati kita sendiri dan merosakkan hati-hati dalam media sosial. Ini yang berlaku. Jadi saya terpanggil. Saya kena cemuh, kena caci. Walhan saya tak pernah pun mengatakan perkara-perkara yang buruk. Saya sentiasa berkongsi benda yang baik. Contoh apa yang saya bukan pro kerajaan. Saya bukan pro politik. Saya tidak ada mana-mana ahli politik pun. Saya tak pernah berkempen pun dalam mana-mana parti politik. Sebab itu bukan kerja saya dan itu bukan minat saya. Tetapi apabila hari ini kita tengok dalam suasana yang begini, umat perlukan kasih sayang. Kita di akhir zaman ni bukan perlukan dunia yang berlebihan. Kita perlukan hati yang penuh dengan kasih sayang. Menerima dengan redha setiap takdir daripada Allah SWT. Tetapi perkara ini sukar berlaku. Malah dia menjadi lebih berat. Saya dicemuh, saya dimaki, dicela. Sebelum ini berbulan-bulan. Disebabkan saya kata, jom kita bersangka baik, menerima takdir, menyokong apa yang dah ditakdirkan, dah ditentukan oleh Allah SWT. Kenapa saya ditentang? Kenapa saya dihentam? Betul tak? Bila saya bercakap dengan soal bercakap perkara ini, mereka melabelkan saya, saya anak papanon, saya penyokong peliwat, saya baruah DAP, saya begitu-begitu. Sedih. Dan jadi tak ada siapa yang boleh bersuara. Adakah rakyat tak boleh bersuara dengan kebimbangan yang ada hari ini? Dia bukan golongan yang besar, segelintir saja. Tetapi golongan segelintir ini akan merosakkan golongan yang besar. Ibarat satu air yang jernih, kalau masuk satu titih najis, rosak satu air yang bersih tadi. Betul tak tuan? Itu ceritalah secara ringkas. Alright, kita faham. Saya ada beberapa pembalasan lah dan juga mungkin dalam bahasa tu ada soalan. Yang pertamanya, saya nak mulakan apa yang saya cakap pada kali ini dengan apa yang berlaku pada tahun 2013. Okey, tahun 2013, macam mana kita tahu ketika itu Najib Razak dan juga Barisan Nasional kembali memenangi pilihan raya sampai membawa kepada pihak Pakatan Rakyat pada ketika itu. Kita cerita politik sikit sebab bukan okay, tuan, saya dah cakap tadi, saya tak mau cerita politik. Bukan. Zaman itu pun saya tak terlibat. Bukan, saya nak cerita politik. Saya kita pasti cerita benda ni sebab saya nak membawa pada konteks tuan tadi. Okay, fine. Faham Okay. Bukan yang saya cerita tentang whatever. Nak membawa pada konteks tuan. Believe me, apa yang saya cakap ni ada hala tuju dia. Okay. Pada tahun 2013, masa itu Barisan Nasional kembali memenangi pilihan raya. Dan masa itu, Pakatan Rakyat memang marah gila lah pada ketika itu punya PKR dan DAP sampai mengadakan himpunan Black May, 5 Mei. Okey, blackout tu. Tak apa, itulah cerita. Tetapi 2 hari selepas kemenangan Barisan Nasional pada ketika itu, mantan Ketua Muda PAS, mantan Ahli Parlimen Pasir Mas iaitu Ustaz Nik Abdul telah mengeluarkan satu kenyataan yang sama macam mana yang Abang Zul keluarkan, iaitu kemenangan kita kena berdamai dan kita kena redha dengan takdir Allah. Ayat dia. Kita kena redha dengan takdir Allah. Bagi mereka yang tonton, mesti anda ingatkan, redha dengan takdir Allah. Kata-kata Nik Abdul. Apa yang terjadi pada ketika itu? Boleh katakan segerombolan penyokong-penyokong PKR, penyokong-penyokong DAP pada ketika itu, saya sebut nama, kan? Dan juga ada di antara penyokong-penyokong PAS, maknanya saya tak kata PAS tu suci sangat, ada di antara penyokong PAS juga, which is ramai juga bilangannya,
yang menyerang Ni Abdul dengan pelbagai gelaran seperti UG, seperti orang kata apa, memang apa, sampai memperlekehkan perkataan redha Allah itu. Saya ingat dengan jelas kerana saya adalah antara orang yang mempertahankan perkataan redha Allah itu. Jadi saya faham sangat-sangat apa yang Abang Zul kata. Sebab kami pernah berada di situasi itu. Okey. Saya boleh matikan tak apa yang Tuan Faiz cakap? Tak apa. Jadi saya sambung. Alright. Okey, Tuan bercerita berkenaan dengan 2013. Saya pun tak tahu. Tuan cerita bab itu, bab ini, bab itu sebab saya memang bukan pro politik. Saya jenis orang orang nak pergi bergarak ke, orang nak buat apa ke, aku tak pernah ambil tahu. Because saya tahu diri saya untuk diri saya punya. Kan? Dan daripada konteks daripada apa yang Tuan cerita tadi, 2013 dengan 2023 terlalu jauh daripada segi daripada segi teknologi, daripada penyebaran, daripada maklumat itu dan kesan-kesannya kepada umat sekeliling. Betul. Saya tak tahu apa. Kalau Tuan cerita hari ini tentang 2013, saya tak tahu. Sebab apa? Kita tak dapat maklumat secara menyeluruh. Tetapi kalau Tuan cerita benda ni pada hari ini, boleh katakan terlalu besar orang mendapat maklumat itu. Beza ya? Sekarang ni bukan masalah beza masa. Sekarang ni kita cerita tentang perbuatan. Sebab masa itu pun Facebook sudah ada. Dan masa itu pun Instagram pun sudah ada. Masa itu WhatsApp pun sudah ada. Jadi secara asasnya walaupun sekarang ini memang kita ada lebihan iaitu kita TikTok dan sebagainya, tetapi kesan kemustahannya adalah sama secara asasnya. Di mana Tuan tengok sekarang ni kesan dia macam mana? Dia macam ni lah. Sekarang macam ni. Saya sebenarnya nak habiskan ayat. Jadi kejap lagi saya akan sambung pada ayat Abang Zul sebab tadi Abang Zul cakap panjang, saya tak potong kan. Jadi saya cakap lah. Jadi apa yang saya cuba sampaikan dekat sini ialah perbezaan daripada segi penerimaan. Saya tak kata Abang Zul punya penerimaan tidak bagus. Saya tak nak kata Ustaz Ni Abdul tu penerimaan dia sangat-sangat bagus. Tetapi ada perbezaan daripada kaedah penerimaan. Ustaz Ni Abdul, dia memang basically buat tak gerti lah dengan apa cemohan terhadap dia. Dan cemohan itu bukan datang daripada musuh. Macam Abang Zul, walaupun cemohan itu tidak patut dilakukan. Anda semua tahu kan, saya selalu cakap jangan kutuk lebih-lebih. Kan? Cemohan itu tidak patut dilakukan, tetapi ini datang daripada so-called musuh. Sebab ada orang akan melihat Abang Zul punya ayat daripada segi politik. Dan kita ini tidak ada kuasa untuk menentukan orang itu boleh tengok dari sudut pandang kita. Tetapi daripada Ni Abdul punya kacamata pada ketika itu, yang melawan dia adalah kawan-kawan sendiri. Kawan-kawan yang memang dia pun turut tolong, kata apa, berkempen dan sebagainya. Jadi, kesan terhadap Ni Abdul itu dan juga kesatuan dalam Pakatan Rakyat pada ketika itu, saya ambil konteks itu sangat-sangat besar dan menyebabkan antara perkara yang membuka perpecahan dalam Pakatan Rakyat dan membuka perpecahan dalam PAS itu sendiri pada ketika itu. Dan benda itu membarah sampailah tahun 2015 selepas pemilihan PAS Muktamar tahun 2015 dekat Kuala Selangor yang menyaksikan beberapa pimpinan PAS kalah dan keluar membuat parti lain. Okey, itulah cerita. Jadi, saya balik pada Banzul punya cerita tentang kerosakan-kerosakan tu. Saya tidak membantah apa yang Banzul cakap. Cumanya, untuk meletakkan satu pola kesalahan kepada satu golongan, benda itu boleh saya kata kurang cermat jugalah. Sebab Abang Zul berkata dan juga bereaksi atas Abang Zul punya pihak. Sebab Abang Zul menghadap serangan ataupun tindak balas daripada orang-orang katalah yang tidak menyokong Abang Zul daripada segi politically. Saya sendiri Abang Zul sebagai seorang influencer, saya bukan sekadar influencer dekat TikTok, tapi di semua social media pun alhamdulillah saya punya followers ramai. Dan bila followers ramai, haters juga ramai. Saya sampai satu tahap, perniagaan saya diboykot. Saya punya rumah pernah digegah, tanya isteri saya. Saya pernah ditahan tengah-tengah malam. Saya pernah diikuri. Nak cerita caci maki tu jangan cerita Abang Zul. Caci maki mereka yang menentang pendirian saya tak nak sebut parti mana. Saya cakap terus terang, memang sangat-sangat dahsyat. Tetapi saya tidak mengambil pendekatan untuk merampuh dan juga orang kata apa, mengatakan macam inilah akhlak korang dan sebagainya. Sekali lagi saya tak kata Abang Zul salah. Sebab macam kita katakan penerimaan kita berbeza-beza. Cumanya kalau Abang Zul menjadi mangsa kepada orang-orang yang datang menyerang Abang Zul atas orang kata apa, Abang Zul punya apa yang Abang Zul terima, saya juga menyemangsa yang sama. Even dalam live kita sekarang ini pun, ambil A4 satu dengan pen. Even dalam live kita ni pun, berapa ramai yang mengutuk saya kan.
memeli dan sebagainya, bahkan mengaitkan saya dengan dosa-dosa dilakukan oleh ahli keluarga saya yang tak ada kena-mengena dengan saya pun. Macam Banzul, of course orang akan kaitkan dengan Banzul punya sejarah kan sebagai seorang pelakon dan sebagainya, which is benda itu tak sepatutnya berlaku. Yang lepas-lepas kan, yang lepas-lepas. Tetapi macam kita katakan tadi, untuk Banzul meletakkan okay fine, yang mulut-mulut ini yang bermasalah. Saya juga dan ramai lagi boleh kata mulut-mulut itu juga bermasalah. Kan? So dia macam 6 dengan 9. Abang Zul tulis nombor kat sini. Saya akan kata nombor tu 6. Abang Zul akan kata nombor tu 9. Okay. Jadi dia bukan nak kata tak ada saya betul. Tetapi kita menjadi mangsa dari dua arah yang berbeza. Tetapi sama saja isu saja. Jadi kita tak boleh macam terlampau nak kata mulut pas macam ni. Contoh Abang Zul sebut. Saya just quote balik video Abang Zul tu yang dekat tengah-tengah semak tu. Okay, tak apa. Apa tu mulut pas macam ni kan sebagainya. Sebab benda itu sebagai contoh. Saya yakin dan percaya daripada ramai-ramai yang kutuk Banzul dekat social media ni pun, boleh katakan majoriti tu hanya menyokong dan mereka bukan ahli pun. Dan kalau ditanyakan kepada pimpinan pun kata kami tak endorse benda ni. Kan, kami tak ajar dia orang cakap macam ni dan sebagainya. Sama juga anda kata kalau saya mengadu cakap Anwar Ibrahim, belakang tu je tempat dia punya persatuan masyarakat. Saya kata penyokong Anwar Ibrahim macam ni buat saya macam-macam. Kan, gegar rumah. Anwar Ibrahim kata, saya tak didik penyokong saya macam tu. Pengikut saya macam ni, saya tak didik. Ahli-ahli saya. So, macam saya selalu katakan, orang duk salahkan Islam, contohnya kan. Kalau ada berlaku 911, contoh dulu 911 kan, 1911 tu, orang salahkan Islam, teroris contohnya. Pengumuman dekat Madrid, orang salahkan Islam. Padahal mereka ini individual. Tapi dicemarkan nama agama itu, dia kerana tindakan segelintir yang Abang Zul kata tadi. Jadi, macam saya mengambil pendekatan, dalam pada saya tahu anak-anak papa ini memang kurang ajar dengan saya. Kan, anak papa. Saya panggil sebab tu, saya tak suka panggil waliwat ke, walanon ke apa-apa, saya suka anak papa. Sebab saya tak tercakap perkataan tu kan. Jadi, diorang banyak kurang ajar dengan saya. Sampai sekarang pun dah kurang ajar. Diorang tahap sampai menyerang peribadi. Dan Abang Zul pun faham benda tu macam mana. Tapi saya mengambil pendekatan berdamai dengan keadaan. Okey, tak apa nak buat macam mana. Dia dah buat macam tu. Tak apa, aku bagi pencerahan sebab apa? Aku nak bagi pencerahan. Diorang yang tak nak dengar, tak nak dengar. Aku nak bagi pencerahan pada mereka yang dengar. Abang Zul pun contoh, Abang Zul ada ramai followers dekat FB, dekat social media sebagainya. Abang Zul bagi pencerahan. Of course, ramai akan jadi haters. Tetapi dalam masa cepat ramai juga yang jadi penyokong Abang Zul. Tetapi bila Abang Zul mengambil pendekatan seperti itu yang Abang Zul buat, kan, which is nak macam mana nasi dah jadi bubur, silap-silap orang yang menyokong Abang Zul pun akan berubah untuk tidak lagi suka Abang Zul sebab tindakan Abang Zul. Kerana itulah antara tujuan saya datang ke sini ialah untuk memastikan yang kita dapat tone down everything dan cuba ambil di titik tengah supaya dalam masa yang sama juga macam saya katakan sayang. Macam Mazul pun faham sayang. Anda kata kalau kita sesama Islam ni duk nak bercekau, duk nak bergaduh sebagainya disebabkan oleh politik dan sebagainya dan kita pula secara tak sengaja menjadi ejen untuk menambahkan lagi api yang marak tu disebabkan oleh tindakan-tindakan kita. Itu saja. Okey. Apa yang saya lagi? Apa yang saya dengar daripada percakapan Tuan Faiz tadi itu lebih kepada suasana politik. Daripada Tuan cerita tentang 2013. 2013 saya dah beritahu tadi, saya bukan pro politik sehingga hari ini. Saya bukan pro kerajaan. Saya tidak ada melibatkan diri saya dengan mana-mana parti politik sehingga hari ini. Malah saya tidak pernah berkempen, malah kalau saya pergi pun atas maksud untuk atas jemputan untuk meraihkan setiap parti. Parti UMNO saya raihkan, Parti PAS saya raihkan sebab saya tidak ada pro mana-mana. Okey, Tuan cakap tadi berkenaan dengan nasi dah menjadi bubur. Nasi dah menjadi bubur. Okey. Bubur itu hari ini berpunca daripada mana? Adakah benda tu adakah benda itu daripada saya sendiri? Adakah daripada apa yang saya lakukan dalam media sosial itu menjadi bubur? Adakah ianya berpunca daripada benda yang lain? Dan hari ini kita nak cerita tentang penyebaran kesan-kesan yang negatif yang terkesan di dalam hati-hati segelintir umat. Dia hati rosak tu. Pemikiran rosak, kalau hati kita masih lagi okey lah. Tapi kalau hati rosak, pemikiran pun terus rosak. Okey? Kesan-kesan ini, saya nak ambil balik konteks kempen politik. Saya tak minat. Wallahi, kalau Tuan Faiz boleh tengok, saya cakap,
Tengok. Sebab saya punya cerita semua dalam media sosial. Dia ada tarikh, kan? Dia ada waktu, dia ada susunan. Sebab tu dalam media sosial kita tak boleh ubah. Kita tak boleh sebab kita buat rakaman, kita post ke, kita buat live ke, dia ada tarikh. Kalau kita ambil balik pun kita tahu tarikh dia. So susunan tu dah ada. Itu dah menceritakan bagaimana perjalanan saya sebelum berlakunya fenomena yang orang kata, apa dah jadi dengan Zul ni? Dia ni dah gila ke? Dan saya juga mengambil resiko yang lebih buruk untuk diri saya. Saya ambil lebih resiko, sepertinya saya berniaga. Bila saya berniaga, saya melibatkan diri dengan perkara ni, macam Tuan Faiz cakap, resiko dia tinggi. Kan? Dia cemooh, ada yang menghentam, ada yang memboikot, kan? Ada sebagai family saya sendiri pun. Family saya pun kena. Kan? Tapi saya ambil resiko ini kan, dengan niat. Bukan saya berpihak pada politik, ingat itu. Saya tidak bersangkut dengan mana-mana politik. Saya buat perkara ni kerana saya tidak mahu perkara buruk yang seperti ini terus dilakukan. Macam Tuan Faiz cakap, ungkit balik kisah 2013. Apa yang berlaku, dicemooh, dia apa semua. Adakah kita juga nak mengambil perkara yang sama, membalas balik benda itu? Sekejap, saya bagi Tuan cakap tadi. Okey, bermula yang menjadikan saya bersuara. Saya ni bersuara bukan atas kapasiti kepentingan politik macam mana yang saya cakap tadi. Saya bersuara atas kepentingan, saya juga ada ahli keluarga, saya juga ada anak-anak, saya ada masyarakat sekeliling yang tidak mahu perkara-perkara ini tu disebarkan dan menjadi satu fenomena hiburan. Dia bukan menjadi satu fenomena yang membimbangkan, merisaukan. Tetapi dia telah menjadi satu hiburan. Mencela, mencemuh, memfitnah, mengaibkan, dia dah menjadi satu hiburan. Tuan sendiri tahu bagaimana bermulanya perkara-perkara ni. Saya kesal, sedih, marah, kecewa dengan satu parti yang membawa perjuangan Islam. Yang mana di dalam parti itu terdapat begitu banyak para asatizah dan para alim ulama. Kenapa perkara ini lebih buruk nak dilakukan daripada pihak yang lain? Contoh? Okey. Sekejap. Contoh. Nanti saya bagi contoh. Kenapa nak dilakukan lebih buruk lagi? Okey, kalau dari pihak sana yang tidak ada, orang kata apa, majoriti orang-orang yang mempunyai ilmu, mempunyai amalan-amalan agama ataupun suasana-suasana majlis ilmu, mungkin belah sini lebih kepada majlis-majlis ekonomi, majlis-majlis keduniaan. Tetapi di sebelah sini mungkin ada majlis-majlis agama, majlis-majlis ilmu yang lebih banyak. Tetapi kenapa lebih mencari punca yang buruk itu daripada sana? Contoh, apa yang berlaku kepada MB Kedah. Alright? Saya mula bersuara daripada mulanya perkara itu. Saya tidak mahu perkara ini senang sangat dikeluarkan daripada mulut. Pentas itu adalah pentas eksklusif. Dia bukan pentas fanfare, dia bukan pentas raja lawak. Dia pentas eksklusif. Yang mana yang nak berucap di atas pentas itu pasti perlu ada calibrity, perlu ada standard dia, perlu ada dia punya orang kata apa, kemampuan, dia perlu ada knowledge. Dia tidak boleh bercakap seolah-olah seperti bergurau waktu sekolah rendah, body shaming, kelakar-kelakar yang bukan, menceritakan aib orang sehingga mengeluarkan perkataan-perkataan yang tak sepatutnya. Bagi saya, ini kelompok yang saya nak jadikan sebagai tauladan. Tetapi apabila saya melihat ini, ini bukan satu tauladan. Dia telah memberikan satu fenomena yang buruk. Masyarakat akan mengikut kumpulan ini atas nama Islam. Betul tak? Kami nak ikut kumpulan ini kerana dia memperjuangkan Islam. Adakah hujah-hujah yang dilontarkan di atas pentas-pentas untuk nak menarik populariti dengan hujah-hujah yang begitu? Saya membangkang perkara itu selebih daripada 100%. Itu kesalahan besar yang berlaku hari ini yang membuatkan kita tak boleh berdamai, tak boleh faham apa yang saya niatkan dan menganggap saya juga melakukan kecaman, melakukan penolakan kepada kumpulan ini. Saya tak nak mengatakan kumpulan ini 100% buruk. Tapi segelintir yang tadi saya katakan, kalau ada segelas air yang jernih, masuk satu titis air kencing, satu gelas air yang jernih tadi boleh minum tak tuan? Memang tak boleh minum. Tapi saya ada balasan untuk tu. Tak boleh minum kan? Saya ada balasan tu tapi tak boleh. Okey. Kita bukan nak berdebat, kita bukan nak berbahas, kita nak cari masing-masing ada salah. Kita nak cari punca. Bagaimana kita nak selesai? Kalau kita nak terus berbahas, kita nak berdebat, tidak akan ada jalan penyelesaian, tidak akan ada titik baik. Niat saya, wallahi, saya tidak ada apa-apa kepentingan. Saya orang awam.
rakyat yang beragama Islam, bangsa Melayu yang perlukan keharmonian, kedamaian. Saya berhijrah sebab apa? Saya nak benda ni. Waalaikumsalam. Weh, ada lagi. Masya Allah. Comel. Ini kena panggil semua ni. Panggil wartawan datang ni. Kan? Saya nak saya nak semua bertanggungjawab. Bukan saya saja. Semua masyarakat. Semua. Tidak ada level yang mana yang ini nak kena bertanggungjawab, ini tak perlu bertanggungjawab. Tetapi perkara yang berlaku hari ini, kerosakan hati umat Islam, semua nak kena bertanggungjawab. Orang yang ada ilmu, orang yang tak ada ilmu, mereka yang beragama, yang ada iman dan Islam, perlu bertanggungjawab untuk menjernihkan keadaan. Punca itu kita dah tahu. Tetapi bagaimana kita nak menyelesaikan masalah kalau kita tidak mencari punca? Kita mencari jalan tengah. Masih lagi nak berbalah. Masih lagi nak berhujah, nak mengkatakan aku betul. Walaupun perkara itu tidak betul. Saya mengaku saya salah. Kerana saya telah melontarkan satu letupan bom. Sehingga orang semua, apa dah jadi dengan Zul ni? Dulu dia tak macam ni. Kenapa perkataan yang keluar daripada mulut dia? Tak boleh ni. Kan? Siapa suka? Tak ada siapa yang suka. Tetapi melontaran itu, saya yakin Allah jadikan itu sebenarnya untuk nak menyedarkan kita semua. Saya yakin perkara yang baik daripada Allah. Saya tidak meletakkan benda yang buruk. Buruk tu datang daripada perbuatan kita yang lemah serba kekurangan. Allah hadirkan benda itu untuk nak mencetuskan kesedaran. Sampai bila umat Islam dalam Malaysia nak berpecah belah kerana tidak sama ideologi, tidak ada kesamaan dalam politik, sedangkan kita semua dalam satu kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kita semua nak kembali ke kampung akhirat kita di syurga. Kita semua akan ada satu tempat yang akan bersama. Betul tak? Kenapa kita masih lagi nak mencari titik permisahan, titik perpecahan? Bagi saya sedih. Sepatutnya golongan yang ada, para alim ulama, para asatizah, dia menjadi golongan penasihat. Agama itu agama kasih sayang. Agama Islam itu agama nasihat. Sepatutnya bukan mencela, mencemuh, memfitnah, memaki hamun. Sehingga kan anak-anak muda menjadikan perkara-perkara ini sebagai hiburan. Tepuk tangan, melakukan takbir, Allahu Akbar. Saya tak nak benda ni. Kita nak membentuk generasi baru, kita nak membentuk ummah yang lebih sihat mindanya. Itu yang saya maksudkan. Saya tidak mahu bercerita tentang 2013 sebab benda itu tidak berkait dengan politik. Saya cerita pasal 2013 kerana apa? Bukan saya cerita pasal tahun 2013. Tetapi konsepnya sama. Tak serius, konsepnya sama. Abang Zul berbicara dari segi kerohanian. Marilah kita mengambil jalan untuk kita meletakkan kepercayaan. Mari kita bersangka baik. Benda yang bagus. Tetapi Abang Zul dia cemuh. Dan Abang Zul dia cemuh bukan kerana kata-kata Abang Zul dari segi agama. Abang Zul dia cemuh kerana orang ambil benda itu politically. Sebab tu saya cakap. Bagi saya cakap. Ami ambil air biru segelas. Bagi saya cakap. Abang Zul dia cemuh bukan kerana bab agama. Abang Zul dia cemuh kerana politik. Suka atau tidak, Abang Zul cuba nak nafikan macam mana pun, saya nak nafikan macam mana pun, orang dia dicemuh. Sama juga macam kalam di Abduh. Dia sebut benda itu atas dasar sufi. Kita berdamai dengan dia, kita redha dengan takdir Allah, kita kalah nak buat macam mana. Tetapi di Abduh dihentam kerana politik. Orang pandang kenyataannya kenyataan politik, dituduh UJ sebagainya. Bukan maksudnya saya nak flashback 2013 tu. Tetapi saya nak ambil perkataan tu, per se, what happened. Apple to apple. Sebab apa yang jadi pada Abang Zul sekarang ini adalah sama dengan apa yang jadi pada Nik Abdul. Sama sahaja. Bezanya ialah pada ketika itu ialah Nik Abdul, Abang Zul diserang oleh mereka yang tidak menyokong ideologi Abang Zul. Tetapi dari segi politically lah, mereka beranggapan Abang Zul menyebelahi ini. Tetapi Nik Abdul diserang oleh rakan-rakan sendiri. Okey, itu satu. Yang keduanya, memang betul sebalang susu bila tersiram dengan setisih air kencing, satu balang susu tu kena buang. Tetapi dalam setandang pisang, sebiji yang busuk takkan buang satu pokok. Tak boleh kan? And then kemudiannya Abang Zul menyebut tentang Sanusi menjangkap perkataan kasar sebagainya. Okey? Dan sebab saya boleh sebut benda ni, apple to apple sebab Abang Zul sebut tentang Sanusi. Mungkin Abang Zul tidak pandang atau mungkin terlepas pandang, ketika era TikTok ni masih ada pun, kita punya Perdana Menteri tercinta, kat sebelum ni pun, di atas stage ceramah mengatakan perkataan bangang, menyebut orang lain bodoh. Ketua PAS Perak bodoh, ada dalam video. Orang yang bangang, kalau otak kau. Pada tahun 2014, sebagai contohnya, saya ajar sambil contoh yang saya ingat, menyebut Pandi Kuti. Pandi Kuti itu bahasa Tamannya anak babi.
Ditujukan kepada siapa? Kepada Najib Razak dan mereka yang orang kata apa menyerang beliau pada ketika itu. Jadi kalau sebut buat cakap kasar ini Abang Zul, kan? Kita kena faham satu perkara sajalah. Tak kiralah kita dalam apa sekalipun, kita ini manusia. Dan kita kena ingat satu perkara. Saya bukan nak backup saya bukan nak backup Sanusi ke apa kat. Saya banyak juga tak setuju dengan ayat dia. Tapi saya faham. Sebab Sanusi ni betul-betul orang kampung pure. Cara bahasa dia, gaya bahasa dia ataupun pola dia tak sama dengan saya. Saya tak boleh expect Sanusi cakap berhemah tinggi macam saya contoh kan. Ataupun berpenuh dengan wewenang tata kelola macam PMX. Tak boleh. Sebab dia memang orang kampung pure. Tetapi perlu diingat satu perkara. Sanus dalam PAS Kedah, kita ambil contoh PAS Kedah, kita ambil contoh organisasi lah, bukan cerita politik. Yang menjadi menteri besar, yang mengetuai eksekutif ialah beliau, Sanusi. Tetapi yang mengetuai jemaah PAS di Kedah ialah Ustaz Ahmad Yahya. Maknanya Sanusi ni pun bukannya TPJ ke apa-apa pun, dia bukan orang utama dalam PAS Kedah pun. Dia cuma mengetuai kerajaan kerana dia ada kebolehan dari segi pengurusan politik. Sanusi kata, lepas tu dia tak nak bertanding timbalan Presiden PAS ke naik Presiden PAS, kita ambil contoh ni kan. Sebab dia kata dia tahu kelayakannya cuma AJK PAS Pusat. Sebab nak naik ke tahap timbalan Presiden PAS, naik Presiden PAS, dia tahu tak layak. Kenapa? Kerana dia tahu. Dia banyak kelemahan seperti mana yang Abang Zul cakap tadi. Dia tak boleh kawal kalam dia sangat. Sebab dia orang kampung. Gaya bahasa dia seluruh macam tu, orang Kedah punya style. Ada yang suka, ada yang setuju, ada yang tak setuju. Itu masing-masing opportunity. Dan saya pun ada beberapa perkara. Saya tak setuju buat body shaming. Saya tak setuju kalau cakap tak cukup inci ke apa-apa ke. Saya terasa sebab rendah. Saya terasa juga. Sebab itu joke budak sekolah kan. Budak sekolah selalu cakap itu kan. Tapi tak ada masalah sebab benda itu, kita kena faham juga dari satu ketikanya, saya tak nak cerita tentang, okey, di depan dia siapa sebagainya. Saya cerita tentang kedudukan Sanusi itu sendiri, dia bukanlah orang utama PAS dekat Kedah. Walaupun begitu, itu tidak menghalalkan dia untuk cakap benda-benda yang tak elok. Itu saya faham. Tetapi untuk kata ini sahaja yang buat tak elok, kan? Dan menyebabkan Abang Zul mengalihkan kemarahan ke sini, belah sini juga benda sama. Walaupun mereka ini tak bawa nama Islam, tidak bermaksud mereka ini tidak bawa nama Islam. Sebab yang mengetua ini adalah orang Islam yang selama ini dianggap sebagai antara orang yang dihormati dunia Islam. Yang dikatakan telah memujuk Syekh Allah Armahum Syekh Qardawi untuk melantik Tuanku Rahajadi sebagai naib presiden, menjadi ketua presiden ketua ulama dunia. Contohnya. Kan? Orang yang sama yang dikatakan telah membuat majlis mingguan. Kata minggu dekat Sri-Perdana, majlis taklim. Kan? Orang yang dianggap sebagai, ini penyokong-penyokong dia dahulu kata dia Imam Mahdi. Anugerah Tuhan. Memang dia dipandang sebagai Islamik dia dulu. Dia disinonimkan, walaupun secara salah, sebagai antara yang mempelopori kewujudan UIA. Bank Islam, walaupun benda tak betul. Tapi orang nampak dia betul sebab orang nampak image Islam dia. Kan? Jadi kalau Abang Zul nak kata, nak salahkan organisasi ini, kerana dia bawa nama Islam, yang ini pun, wahai Abang Zul, dia walaupun tidak bawa nama Islam, tetapi ketuanya merupakan orang yang dipandang sebagai antara yang terulun dunia Islam. Itu yang kita nampak sekarang ini. Jadi, berbalik pada isu. Abang Zul tadi tanya, adakah salah Abang Zul semua ini? Adakah salah Abang Zul? Macam saya selalu kata ke orang, saya tak boleh kawal macam mana reaksi orang. Saya tak boleh kawal. Kalau saya buka satu status, ataupun saya buka, walaupun status saya macam Abang Zul, status yang murni-murni, saya tak boleh kawal orang akan tulis apa, orang akan balas apa. Itu di luar kemampuan saya. Allah yang punya kuasa. Tetapi sekiranya kalau saya buka status yang membalas kembali kejahatan yang orang buat, memarahi dia orang ke, ataupun kata orang Perak mengampuh kan, kata orang Perak mengampuh, contohnya, ya betul Allah juga yang membuka hati-hati manusia ini untuk komen, tetapi hasil juga ada saham saya dekat situ kerana saya telah membuka ruang ke mereka untuk komen. Sebab tu dulu saya buat kesilapan macam tu. Dulu saya kuat juga mengampuh. Orang tak setuju dengan saya mengampuh. Orang marah dengan parti saya contohnya kan, walaupun sekarang saya tak ada berparti sangat, saya mengampuh, saya marah, saya bereaksi, buat video mengamuk dan sebagainya. Dan benda itu menyebabkan saya terjejas secara peribadi, secara profesional, dalam keluarga juga. Sebab orang tak nampak lagi apa yang saya nak sampaikan. Orang hanya nampak apa yang saya keluarkan. Macam Abang Zul, saya faham. Berdasarkan kepada apa yang Abang Zul cerita kat saya, tolak tepi bab pembentangan bajet yang pasal bajet kerajaan tu. Kita cerita permasalahan umat. Tolak tepi yang tu. Saya lebih suka topik kita ni dibesarkan berkenaan dengan permasalahan umat. Tolak tepi yang tu. Itu yang lebih penting.
tolak tepian tu, saya faham apa yang Abang Zul cuba sampaikan, apa yang Abang Zul cuba niatkan. Tetapi, mungkin Abang Zul selalu pernah dengar perkataan ini. Matlamat tidak pernah menghalalkan cara. Betul. So, mungkin saya bukan nak kata Abang Zul cara tu salah gila-gila ke apa-apa ke, tetapi Abang Zul sendiri mengatakan pada awal tadi, Abang Zul tidak bangga dengan apa yang Abang Zul buat. Niat Abang Zul, insyaAllah, baik, murni. But because of slight error dalam Abang Zul punya penyampaian, dan mungkin juga saya akan ambil pengajaran di ini, menyebabkan benda murni yang saya sampaikan itu, tiba-tiba akan jadi ke laut hilang dia sebagainya. Kita ambil contoh Abid Liu lah. Saya rasa ramai yang hentam dia. Terutamanya bila saya rapat dengan dia. Kita sama-sama buat usaha dengan dia. So, macam Abid Liu, berapa ramai orang hentam dia. Kan? Tiba-tiba bila kes yang konon-konon dicabul budak ni tiba-tiba muncul kan. Hentam kau. Kalau boleh perbincangan sini kita kurang kaitkan orang lain. Tak, saya ambil contoh. Saya ambil contoh. Ini bukan nak kaitkan dengan Mason. Kita ambil contoh. Sebab saya memandang apa yang Abid Liu balas. Ya Allah. Saya cuma memandang sebagai benda ini sebagai satu contoh yang baik, satu kedua yang baik untuk kita ikut. Abid Liu siapa dia tak tercecer-cecer sebagainya, dan cercaan dia lebih bersifat peribadi sampai menuduh dia melakukan jenayah, sampai saya rasa anda kata kalau orang dok tuduh dia seberatus-ratus dah kena qazaf. Kan? Tetapi apa tindakan dia? Dia berdamai dengan apa yang orang buat kat dia. Kalau ada pun rasa marah dia, dia tak tunjukkan pada umum. Dia just tunjuk apa yang elok-elok kat orang, dia teruskan kerja dia. Dan lama-lama orang yang mengutuk, membeli tu, dia akan diam sendiri, dia akan hilang sendiri. Sebab dia tahu, Abang Zul Yahya ni tak layan lah kita hentam-hentam dia. Abang penat aku kutuk dia kan. Apa yang menjadi bodoh salahnya. Kan, contohnya kan. Abang penat lah aku kutuk Abid Liu ni kan. Aku cakap dia kaki pedofil apa semua contohnya. Tapi dia tak layan pun, dia buat kerja dakwah dia. Orang akan marah saya balik contoh kalau saya kata tu kan. Saya kutuk Abid Liu tu jahat semua. Apalah kau ni Faiz. Kan, Abid Liu tu buat kerja dakwah. Kau kutuk macam mana dia pun, dia tetap buat kerja dakwah dia. Engkau tu yang berdengki kat whatever. Contoh macam tu. So, macam saya katakan tadi, saya memang tidak akan bawa Abang Zul untuk menjebelahi mana-mana parti politik. Tetapi saya cuma hendak Abang Zul berdamai dengan apa yang berlaku dalam parti yang dalam satu pihak yang Abang Zul tengah marah tu. Kan? Walaupun Abang Zul tak setuju, berdamai dengan mereka sebab, yelah, Abang Zul tak boleh betulkan mereka. Bukan kerja Abang Zul nak betulkan mereka ni. Kalau mereka ini melakukan kesalahan, it is not you to repair everything. It is not your job, it is not your will. Allah's will. Tetapi apa yang Abang Zul buat ialah, tak apa, sekarang ni apa yang aku buat, aku cerita sahaja apa yang patut masyarakat tahu. Kan? Lama kelamaan masyarakat akan tahu apa yang aku nak sampaikan kepada umum, lama-lama mereka akan sedar sendiri, lama-lama mereka akan mengerti. Dan masa itu, aku yang akan tersenyum. Orang lain akan datang minta maaf kat aku satu persatu, insya-Allah. Tapi tak ada masalah, aku maafkan semua orang awal-awal. Aku berdamai dengan takdir, tak ada masalah. Kan? Ini nasihat saya juga. Jadi, saya macam cerita sekarang ni, bukanlah saya nak kata tentang nak mempertahankan PAS. Sekarang saya faham apa Abang Zul punya kemarahan. Dan saya boleh rumuskan dua perkara pasal kemarahan Abang Zul terhadap PAS ni. Nombor satunya ialah, kalau pasal MB Kedah ni, kita macam saya sambil berdekatan, tak apalah. Aku just husnuzoni dengan dia, faham perangai dia macam mana, cumanya kita yakin teguran tetap disampaikan oleh Ustaz Ahmad. Cumanya tak lah dia tiba-tiba tegur atas stage ni, Sanusi kau kena jaga mulut kau. Tak boleh lah, dia pun kena jaga aib juga. Kena jaga aib kepada dia MB, dia bukan budak-budak. Kalau budak-budak, kau diam. Macam kita dengan anak kita, kau diam. Tulis cerita lah. And then yang keduanya, pasal penyokong. Abang Zul kena dengan penyokong-penyokong parti ini yang tak puas hati dengan Abang Zul punya penyampaian, walaupun Abang Zul tak ada kait politik. Kan? Saya kena, Ustaz Nick kena, ramai kena. Daripada penyokong parti lagi satu pula, pun sama juga disebabkan oleh apa kami sampaikan, walaupun status saya pasal bola pun kena juga benda sama. Jadi macam saya katakan, kita tak boleh kawal orang lain punya penerimaan, dan kita tahu umat kita tengah bermasalah. Saya setuju. Perpecahan politik ini memang bermasalah. Baik hijau, baik biru muda, baik merah, baik oren, baik biru yang warna hijau sikit-sikit, kan? Baik merah yang dulu Bendungan Raya. Ini semua bermasalah. Terutamanya parti-parti Melayu terutama banyak pecah. Kan? Parti Melayu je 4, 5, 6 dalam parti Melayu ni kan. Sebab tu sekarang ini, saya cerita pasal diri saya. Apa pendekatan saya ambil, saya memang Abang Zul saya tahu, saya mungkin Abang Zul ada tengok video saya sekali-sekali sebab bila saya datang kan, mungkin ada tengoklah 1-2. Saya tak pernah tengok. Okey, tak masalah. Lepas ni kalau Abang Zul, Sound macam gaung ni ada. bergaung. Okey dah. Okey, cantik. Gaung lagi ke? Kalau gaung, anggaplah aku tengah cakap dengan jamban. Okey. Allahumma salli ala Muhammad. Pendekatan saya dalam saya cerita politik lah, saya cerita politik kan. Pendekatan saya dalam isu-isu semasa ini ialah saya hanya mengkritik kerajaan.
saya tidak mengkritik peribadi. Dan anda kata kalau orang tak setuju dengan saya mengkritik kerajaan, ada hujah mereka, by all means sila bawa, tak ada masalah, dan kita agree to disagree. Itu sahaja, kan? Tapi dalam masa yang sama juga, anda kata kalau berlaku orang caci maki saya disebabkan oleh pendirian saya just angkat tangan je lah, macam mana orang caci aku, kan? Anggaplah macam ladang pahala. Saya banyak dosa masalahnya, kan? Anggaplah macam ladang pahala. Orang maki aku, angkat dosa aku satu persatu, tak ada masalah. Tapi itulah, macam last but not least, mungkin kejap lagi Manzul nak tambah sikit-sikit. Banyak. Saya faham Abang Zul cupanya niat. Cumanya itulah, jangan disebabkan nila setitik itu kita nak campak susu sebelanga. Jangan kerana satu tandan, dua tandan yang busuk kita nak tebang satu pokok pisang. Macam Abang Zul kata, kita nak pandang kebaikan di sebalik keburukan. Dan Abang Zul pun mengaku benda ini segelintir. Ya, segelintir ini akan merosakkan. Tetapi kalau kita membantu untuk menguatkan lagi segelintir itu dengan sikap tanduk kita sebenarnya menjadi penambah, pemangkin, catalyst kepada kemusnahan itu disebabkan oleh tindakan kita bereaksi pada segelintir. Dalam satu meja yang putih ni, cantik meja ni, tiba-tiba ada setepek sambal. Silapnya saya dan juga kita semua, kita tak pandang yang lain-lain bersih ni. Kita pandang setepek sambal ni. Padahal sambal ni, lap macam tu je lah. Macam tu kan? Tapi kita lebih suka cerita, sambal ni selalu rosakkan meja aku, sambal ni tak macam. Itu masalah kita sekarang ni. Jadi mungkin itu yang saya nampak pada diri saya dan saya cuba baiki, dan mungkin benda itulah saya cuba kongsikan Abang Zul. Bukan nak mengajar, tetapi sekadar untuk kongsi apa yang saya rasa sekarang ni, dan mungkin adalah rakan-rakan kita dapat kata apa, sedikit manfaat apa yang saya cakap. InsyaAllah. Alhamdulillah. Kita betul. Kita dah berbincang. Kita orang kata apa, berbincang, bertabayun, bermuhasabah diri. Bukan nak menyatakan kita hebat, bukan kita nak mengajar, tetapi kita nak mengajak. Niat saya nak mengajak, bukan nak mengajar. Sebab sebaik-baik saya lebih baik Tuan, seburuk-buruk Tuan lebih buruk saya. Ini yang saya bawa dalam diri saya. Okey, Tuan kata tadi, dalam setandan pisang pasti ada yang buruk. Takkan kita nak tebang pokok, pasti kita. Tapi saya tahu kalau nak pokok dah berbuah dan ni kena tebang juga pokok tu. Kan? Tapi dalam standar pisang itu, kita akan buang yang buruk. Kan? Kita akan buang yang buruk supaya kita nampak yang baik banyak. Tetapi saya nak tanya, nanti Tuan boleh jawab. Okey? Buruk ini kita dah nampak. Buruk ni kita dah nampak. Tapi tak ada siapa yang nak usaha buang. Itu silap. Okey, dan nak buang buruk ni sepatutnya Tuan pisang. Tuan empunya pisang. Bukan orang lain. Orang lain tidak ada hak untuk nak buang buruk pisang tadi. Yang berhak untuk buang, nak mencantikkan setandan pisang tadi adalah empunya pisang ataupun tuan rumah itu. Tuan tanah itu. Itu yang berhak. Orang lain tak boleh sentuh. Kan? Tetapi di mana kejernihan itu? Macam Tuan cakap tadi. Tuan tidak memihak. Memang Tuan tahu. Di belah sini pun ada kekurangan, di sebelah sini pun ada kekurangan. Dan saya nak bagi tahu, apa saja parti, apa saja politik, siapa saja yang memerintah, dia tidak boleh memuaskan semua hati rakyat. Sebab mereka bukan sempurna. Mereka berusaha untuk mencari yang terbaik buat rakyat, buat jawatannya, buat amanahnya. Itu saja. Tetapi hari ni kita nak tengok balik apa yang berlaku kepada MB Kedah. Okey, ianya berulang. Statementnya berulang. Saya bila perkara tu berlaku, start daripada perkara awal yang dia buat, saya sentiasa mengikuti. Sebelum tu saya tidak kenal dia siapa. Wallahi saya tidak pernah kenal dia. Saya tak pernah ambil tahu pun arena politik. Saya tidak pernah ambil tahu pun. Sebab saya bercakap atas hak rakyat, bukan hak politik, tetapi netizen ataupun yang melihat saya, mereka berkata saya lebih kepada politik. Lebih memihak kepada kerajaan, lebih memihak kepada parti-parti yang mereka anggapkan. Saya bercakap ni atas hak rakyat. Tetapi bila hak rakyat bersuara, terus dihentam begini. Terus dihentam, dikecam. Ada yang tak mengundi pun bila bercakap benda ni pun dikecam. Jadi saya pelik, kenapa yang kita nampak ni dah tentu, kita tahu dah. Tuan sendiri mengaku, ada buruk di kat situ. Dan ada yang menegur. Tak boleh menegur secara direct sebab dia satu platform yang matang. Kita nak tegur, okey, MB Kedah bercakap mencarut di atas pentas, bercakap yang lebih-lebihan. Tak boleh tegur sebab kita di pentas yang matang, yang ada education, yang ada capability yang hebat nak kena bercakap atas tu. Saya pun pernah bercakap di atas pentas.
saya pun pernah bercakap di bawah pentas. Tetapi adakah kita nak menarik populariti orang untuk ikut kita, nak mempengaruhi orang dengan populariti yang begitu. Dan ketika itu, kan, mungkin tak ada orang tegur. Tetapi kenapa kesilapan yang berlaku tidak ada statement yang jelas untuk semua? Dan kenapa perkara itu berulang? Itu yang membuatkan saya terpanggil. Kenapa berlaku? Okey, tuan kata, di dalam parti politik lain juga ada Islam. Anwar Ibrahim Islam. Betul? Semua dalam tu boleh katakan dalam parti UMNO, majoriti Islam. Kita nak kata dalam Amanah, parti Islam juga, majoriti Islam. Bersaudara dengan satu kalimah, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Kita semua bersaudara. Macam mana pun tetap kita semua ni akan jadi ahli syurga. InsyaAllah, amin amin ya rabbal alamin. Kerana kita ada kalimah La ilaha illallah yang membolehkan kita bersama nanti. Tapi adakah kelayakan kita untuk mencela sesama Islam? Untuk menghina sesama Islam, untuk mengaibkan sesama Islam? Adakah itu tuan setuju? Adakah tuan nak galakkan benda itu? Adakah kita nak menyebarkan kepada seluruh umat membuat perkara itu? Dah dia menjadi satu kebiasaan, tidak ada rasa ketakutan. Memfitnah, mencela, memaki sesama Islam sudah menjadi tidak ada kerisauan. Adakah tuan setuju? Tak setuju kan? Tuan setuju tak? Saya tak setuju dan saya jawapan. Saya jawapan. Okey. Kalau tuan kata di pihak ini juga ada Islam, kenapa kita tak menghormati? Kenapa kita tak boleh tunjuk tanda hormat kita? Kita nak berhujah untuk mempengaruhi populariti, nak menarik sejumlah yang begitu besar dalam orang kata apa, populariti kita. Tapi cara tu adakah betul? Adakah cara itu betul? Dan saya tahu benda-benda tu diskripkan. Saya juga orang yang, yalah, saya duduk dalam dunia itu. Saya duduk dalam dunia broadcast berpuluh-puluh tahun. Kan, benda tu diskripkan. Kenapa tidak ada yang menegur dan penjelasan yang lebih jelas yang menjernihkan keadaan? Tetapi kenapa diteruskan? Saya nak ulang balik. Kenapa tak ditegur? Tadi tuan kata kenapa standan pisang ada buruk tak dibuang. Kenapa tak dijernihkan, tak dibersihkan standan pisang tadi? Kenapa tak diceritakan, oh pisang ni dah bersih, boleh dimakan oleh semua, boleh dimiliki oleh semua, boleh diterima oleh semua. Kenapa nak teruskan lagi sentimen-sentimen, naratif-naratif buruk sehingga hari ini sentiasa mencari kesilapan, kesalahan, kelemahan. Kalau kita nak cari kesilapan dan kelemahan orang, sampai kiamat pun tak pernah habis. Sampai kiamat pun tak pernah cukup. Tetapi kalau kita mencari kebaikan, macam mana tuan cakap tadi, dalam satu kain putih, meja yang putih, ada setitik sambal ataupun setitik hitam. Kita akan nampak hitam tu. Kita tak nampak yang putih. Padahal satu baju yang putih, itu lebih besar dia punya jelas warna putih. Tetapi kerana setitik hitam, kita nampak, apa tu? Apa tu? Kenapa kita nak cari yang itu? Sampai bila? Adakah ini jalan penyelesaian kita untuk nak mencari titik-titik hitam je sampai bila-bila? Adakah saya mengajak umat, saya mengajak, bukan mengajar, tolong perbetulkan, bukan mengajar. Saya tidak ada tauliah, tidak ada kelebihan, tidak ada keupayaan untuk nak mengajar. Kerana saya lemah, saya serba kekurangan. Saya hanya boleh mengajak, jom kita sebarkan kebaikan. Kita tingkatkan perkara-perkara yang menyukakan Allah SWT. Bukan nak menyukakan makhluk. Hari ini kita lebih melihat banyak yang nak mengajak, jom sukakan makhluk. Sukakan makhluk. Ini yang saya nampak. Ini yang saya lihat diperbesar-besarkan. Sehingga kesalahan itu jelas dilihat oleh umat. Tetapi tidak dimatikan perkara itu. Malah disebarkan lagi, dibesarkan lagi, dihidupkan lagi dalam hati-hati manusia. Adakah kita nak perkara ini berlaku? Merosakkan hati kita sehingga sebesar-besar kebaikan pun hari ini kita menolak. Dan perkara ini membuatkan hidup kita, adakah baik tuan-tuan? Tuan-tuan tengok sekarang kehidupan kita. Saya bukan nak cerita bab politik, saya nak cerita permasalahan ubat. Adakah hidup kita baik? Hidup kita tidak baik. Kita masih ada lagi naratif yang berpecah belah. Kita tahu, tuan kata tadi, parti orang Melayu, hari ini parti paling banyak dalam Malaysia dibanding dengan parti bangsa lain. Itu ada macam-macam parti. Parti UMNO, parti PAS, parti Amanah, parti PKR, parti ini, parti Pejuang lah, parti apa semua. Makin bertambah. Adakah ini yang kita mahu untuk anak-anak kita, generasi kita? Sepatutnya kita bersatu di atas landasan La ilaha illallah tadi. Betul? Kita bukan nak mencari salah. Saya berbincang dengan tuan bukan nak cari siapa salah, siapa betul. Tapi kita nak menyelesaikan permasalahan ini. Permasalahan naratif. Kalau tuan cakap, kita nak cari salah, sampai bila tak akan habis?
Wallahi, sampai bila kita nak cari punca? Bagaimana kita nak selesaikan masalah? Kalau tuan kata, okey, dia ada dia punya cara sebab dia orang kampung. Saya pun orang kampung. Tetapi kalau daripada segi logat, daripada segi cara kampung, kenapa orang Melaka pun boleh berhujah di pentas yang eksklusif begitu dengan cara orang Melaka? Kan? Dengan bahasa-bahasa yang tak baik pun orang Melaka pun ada bahasa yang tak baik. Sama juga Negeri Sembilan, sama juga Negeri Perak. Kan? Semua negeri ada bahasa-bahasa yang tak boleh, tak layak duduk di pentas yang sangat-sangat berharga. Yang perlu dikeluarkan daripada mulut mereka, pentas-pentas yang mempunyai kualiti yang boleh menarik hati-hati orang untuk jadi lebih baik. Bukan nak mencari satu suasana memburukkan hati-hati kita hari ni. Tuan faham tak maksud saya? Dengan perkataan-perkataan yang macam pedang bertemu pedang, liwat, peliwat, apa semua ini. Perkataan ini, adakah kita seorang Islam layak dan dibenarkan perkataan ini disebarkan dan menjadi buah mulut kepada semua orang? Adakah kita nak menyebarkan dosa? Kita menjadi dosa itu luas, dimiliki oleh semua umat. Ini salah. Saya membawa cukuplah. Enough lah. Benda buruk apa kita nak panjangkan? Saya pun buruk. Saya pun pernah banyak dosa. Kawan-kawan saya pun mungkin ada lebih teruk daripada saya. Tapi saya tak nampak dosa itu. Saya tak nampak daripada mana dia datang. Saya nampak ke mana dia nak pergi. Itu kita pun cara. Satu orang kafir telah memeluk Islam, dapat hidayah. Allah bagi hidayah kepada dia. Dia merasai nikmat iman dan Islam. Adakah saya nak nampak kehidupan dia sebelum menjadi Islam? Saya akan tak nampak. Dia makan babi, dia minum arak, dia buat maksiat, dia buat dosa apa semua. Itu bukan soal saya. Yang soal saya yang saya perlu ambil tahu tentang dia, ke mana dia nak pergi. Dan ke mana dia nak pergi, saya perlu lontarkan kata-kata yang baik-baik, mengajak kepada perbuatan yang baik. Itu cara dia. Tapi saya tak nampak. Sepatutnya golongan ini lebih menjadi penasihat, lebih menyebarkan kasih sayang. Tetapi dia nampaknya menyebarkan kebencian. Saya cakap sendiri, orang PAS sendiri, saya pun ada juga ahli-ahli PAS, senior-senior dalam PAS. Datang jumpa saya. Bang, ni Abzul, pakcik suka. Pakcik pun tak mampu. Pakcik daripada muda, satu keluarga, memang bersama dengan PAS. Kami suka PAS. Orang UMNO pun sayang PAS. Bohong lah kata orang dalam UMNO tak sayang PAS. Sebab kita semua sama. Orang Melayu, orang Islam. Kan? Tetapi adakah dengan cara yang kita nampak, cara arena politik hari ini yang melampau-lampau ini, kita rasa, kita kena mempertahankan. Kita kena bela. No, kita bukan nak membela. Kita nak menegur dengan baik. Kita nak cari jalan yang baik. Apa yang berlaku kepada saya adalah satu hentaman. Orang kata apa, kejutan untuk nak lihat. Kalau you all betul-betul rasa tak puas hati dengan apa yang berlaku, jom kita buat sungguh-sungguh. Tak nak pula. Kita semua, dari situ kita nampak, kita semua nak kebaikan. Kita semua nak kasih sayang tersebar. Kita nak ukhuwah kita ini makin lama makin, hati kita bercantum. Hati ke hati, bukan berpecah hati. Tetapi hari ini, orang Islam berpecah hati kerana kata-kata yang membuatkan kita ada rasa membenci sesama Islam. Betul? Sekejap, saya nak ambil sikit masa. Okey, kita nak, sekarang tuan bercakap dengan saya. Tuan bercakap saya sebagai landasan orang awam. Bukan saya ni orang politik. Kalau tuan cakap tadi, ni amal kena hentam, ni apa. Itu dia duduk di landasan politik. Saya bercakap di landasan orang awam. Saya bercakap ni, saya nak bagi jelaskan pada semua. Kita semua orang awam ada hak untuk nak bercakap tentang hak kami. Hak kami. Apa hak kami? Kami nak suara-suara yang baik, ajakan yang baik. Bukan sebaran fitnah, caci, maki, kutuk orang Islam sendiri. Adakah kita ini cukup sempurna? Adakah kita ini tidak ada dosa yang besar? Kita nak mencari dosa orang lain? Adakah Islam mengajar? Tuan pun tak setuju. Tuan nak kita semua dalam keadaan yang baik. Saya nak hidup baik. Kan? Kita nak pengakhiran yang baik. Adakah kita nak terus benda ni sampai tidak ada pengakhiran yang baik? Kalau tuan nak kata, sekarang ni cara masyarakat perlu memperbetulkan kita sendiri, kita tidak ada upaya. Semua atas kuasa Allah SWT. Allah yang bagi faham. Hidayah milik mutlak Allah. Kalau kita berdakwah pun belum tentu lagi orang itu boleh masuk Islam, boleh faham. Sebab itu hak Allah, hak milik mutlak Allah.
Tetapi kita ada tanggungjawab untuk usahakan kepada perkara hidayah. Ada tanggungjawab untuk usahakan kepada kebaikan yang boleh memberi manfaat kepada saya dan semua. Betul tak? Silakan tuan. Okey. Yang pertamanya, minta maaf, saya terpaksa menegur satu perkara yang agak kontradik pada Abang Zul. Sebab Abang Zul kata, kita bukan nak cari salah. Kita nak cari keharmonian, kita nak cari benda betul sebagainya. Tetapi dalam hal Sanusi, Abang Zul cari salah dia. Nampak? Abang Zul nampak kesalahan dia. Nampak kesalahan dia. Dan Sanusi ni pula, kalaulah kita betul-betul ikuti dia punya even sinar media ke ceramah ke apa-apa ke, saya kata okay, daripada 100 minit dia berucap, mungkin perkataan-perkataan kasar dia ucap tu, which is saya tak setuju perkataan kasar tersebut, sekiranya ada. Mungkinlah, bukan sekira lah, memang ada. Saya ambil ayat politik lah, ayat mudah. Okey. Lebih, kalau kita combine-combinekan mungkin tak lebih daripada 10 minit. Kalau kita combinekan. Okey. Tetapi banyak lagi perkataan dia sebut itu merupakan perkataan yang membina, yang menasihatkan, yang memberikan tazkirah. Even dalam setiap dia punya sinar media pun, dia akan selalu mengingatkan walaupun dalam nada seloroh. Sebab dia bukan ustaz. Dia cakapkan cara dia lah. Jadi macam bila Abang Zul kata, oh kita nak cari yang baik sebagainya, tapi kita cari salah. Okey, berbalik pada bab cari salah. Bila kita mengkritik, contoh saya ambil satu konsep, bila mereka ini ataupun saya sendiri mengkritik Datuk Seri Anwar Ibrahim, mengkritik kerajaan. Okey, politically and sebagai rakyat. Sebab memandangkan saya ini tidak affiliated dengan mana-mana parti secara per se, jadi saya boleh cakap juga saya ini pengkritik rakyat. Kita kritik kerana kita nampak benda itu tak betul. Kita bukan cari salah. Saya suka guna ayat ni tau. Zaman dulu-dulu, zaman BN je kerajaan Court Saver ke, kami kadang-kadang ada isu untuk mencari isu. Sebab kami rasa macam tak ada idea cakap apa. Tapi dalam kerajaan yang ada sekarang ini, masalah kami ialah terlampau banyak sangat benda gulik datang. Bergulik-gulik datang dia. Kan? Even bab bajet ni pun, kan, saya pun cakap terus terang, saya setuju bab RM2,000 untuk kaki tangan awam. Contoh, ini just ambil kita ambil contoh bab mencari salah dan juga untuk halal benda elok. Saya setuju bab RM2,000 kaki tengah awam sebagainya kan. Saya setuju juga contoh apa tu untuk hiburan cukai hiburan tempatan. Sebab saya nampak ada orang nasyid kat situ. Orang nasyid pun dia tak payah bayar cukai 10% tu. Okey tak apa, bagus saya di situ. Kan yang konsert lagu tu saya tak setuju lah. Tetapi yang saya nampak benda-benda yang tak apa cantik macam subsidi yang disasarkan sebagainya, benda-benda tak elok. Dan banyak lagi lah, saya tak nak cerita semua kan. Nanti kita kan tak pasal-pasal cerita politik kan. So belakang cerita yang tu. Dan bila menyebut tentang adakah ini yang kita nak ada dalam masyarakat sebagainya, saya tak tahu sama ada Abang Zul terlepas pandang ataupun gagal menyebut tentang perkataan-perkataan kasar yang turut diucapkan oleh ahli-ahli Parlimen Tambun ketika dia menjadi pembangkang. Kan? Dan bukannya cerita 10-20 tahun lepas. Sebelum PRU pun. Kata orang ni bangkang, kata orang tu bodoh dan sebagainya, ada apa tak ada. Kan? Jadi, tapi saya tidak highlight benda itu kerana saya tak nak highlight benda yang peribadi. Saya highlight benda yang dasar ke, ideologi yang salah ke, itu saya highlight lah. Tapi saya tak highlight, oh kau tengok Anwar pun kaki carut. Oh kau tengok Sanusi kaki carut. Kalau santu, semua kaki carut bang, kita semua berdosa kot. Kan? And then, berbalik kepada tadilah, pasal tandan pisang dan sebagainya. Sekarang ini, bila kita bercerita tentang hendak melakukan kebaikan sebagainya, dia ada dua cara tau. Satu, sama ada kita cut off pisang tu, kan, dan mengekalkan bersih, ataupun just kita abaikan saja, kita just ikat saja tandan tersebut, kebusukan itu akan menjangkit, dan kita just utamakan bersih saja. Sebab in the end of the day, pokok pisang tu tetap kena pokok juga, kena potong juga, kena tebang juga, sama jalan dia. Macam saya katakan tadi, sekarang Abang Zul menghalakan Abang Zul punya kemarahan ke arah satu pihak. Sedangkan mereka yang melakukan kesalahan ini semua, kan? Semua pihak melakukan kesalahan tersebut. Jadi adalah tidak adil sekiranya kalau Abang Zul hendak mengatakan satu pihak ini bermasalah hanya kerana dia bukan Islam. Itu yang saya katakan tadi. Kan? Sedangkan pihak lain juga sentiasa kata, oh ini nunggang agama dan sebagainya. Tapi bila mereka melakukan kesalahan, kita macam best our eye off. Sebab apa? Sebab mereka tidak membawa nama Islam. Benda tu yang tak betul. Sebab kalau kira tentang serangan, caci maki dan hamu sebagainya, kesemua pihak bermasalah. Dan saya nak sebut tentang tadi Abang Zul kata kenapa tak tegur terbuka sebagainya. Kalau dari segi konteks Abang Zul, yang mengkritik Abang Zul yang ramai-ramai tu, saya cakap terus terang, majoriti bukan ahli PAS pun. Sebab kan saya cakap setitik. Bukan. Majoriti tu bukan ahli PAS pun, bukan setitik ke. Okay. Sebab tu lah saya macam tak nak kata, sebab tu saya kata anak papa, saya tak kata ni ahli PKR. Saya kata anak papa ni rujukan umum saya bagi mereka yang tak sependapat dengan saya. Saya tak kata dia wali wat, saya tak kata wala non, saya kata anak papa.
Sebab bagi saya, mereka yang tak sayang dengan saya cakap tak nak apa-apa, tapi aku tak tahu kau parti apa. Kalau kau tak berparti pun lantak kau kat situ. Kan? Tapi, that's why saya tidak mahalakan yang buruk-buruk. Oh, perangai buruk ni, oh ni PKR perangai ni. Oi, tak boleh macam tu. PKR memang baik-baik. Saya kenal PKR yang baik-baik. Contohnya kan. Tapi dalam masa yang sama juga, kita tak boleh berkata, oh ini semua salah PAS. Mulut-mulut PAS. Tak boleh macam tu. Dia silap kat situ. Dan nak kata kau tak tegur. Okey, siapa cerita tentang ahli tadi. Kalau dia betul ahli PAS, yang betul-betul ikut PAS. Ahli PAS pun ada tak ikut PAS. Kan? Ahli PAS pun ada tak ikut panggil PAS. Kalau betul-betul ahli PAS, dia akan lalui satu benda kita bagi sebagai usrah. Dan usrah ni saya cakap terus terang, saya sebagai ahli PAS, weh malu tahu PAS masalahnya, aku cakap terus terang ni. Yang menyertai PAS, katalah satu pemuda kawasan. Okay? Katalah dalam pemuda kawasan tu ada lebih kurang dalam 100 orang. Contohnya. Yang tiap-tiap minggu konsisten menyertai usrah dalam pemuda PAS itu contohnya tak sampai 20 orang. Yang konsisten. Malahkan 10 orang tak sampai pun ada. Muka-muka yang sama je, nakib itu, ini, itulah. Kan? Kadang-kadang. Tapi banyak juga kawasan yang ramai orang ikut. Dan biasanya mereka yang ikut usrah ni, betul-betul ikut usrah, mereka ini jarang bersuara kasar dekat laman sosial. Saya jadi macam ni pun sebab saya pun kadang-kadang bila dah bekas pemuda ni dah tak ada masuk usrah lah masalahnya. Sebab tu kadang-kadang kasar juga jadi kan. Tarbiyah kurang. Tapi nak beritahunya kat sini, kalau betul-betul dia ahli PAS per se, dia pasti akan ikuti usrah dan dia akan terpelihara daripada memakai hamun seperti mana yang Mazul cakap tu. Sebab dalam usrah, kan, dalam usrah PAS lah, kami tak cerita politik melainkan kalau kita masuk bab siasah. Mereka akan cerita tentang bedah buku fatihakan. Buku-buku tentang macam mana untuk menegakkan daulah. Itu saja, dan juga buku-buku yang bersifat macam Matan Arba'in ataupun sifat 20, benda macam tu kan. Benda-benda macam tu lah. Tapi nak cerita tentang, okey, kita ni nak kena maki ni Anwar, tak ada. Memang tak ada. Kena maki UMNO, tak ada. Mereka yang buat macam tu biasanya dipengaruhi oleh nafsu mereka dan macam saya katakan, kita tak boleh nak kawal semua orang. Sama juga dengan PKR. Saya yakin PKR tak ajar ahli dia untuk maki orang. Tak ajar ahli dia untuk kata bodoh ke apa-apa ke, tuan guru ni syiah ke semua. Dia tak ajar semua tu. Tapi kita tak boleh kata yang setengah-setengah orang yang bermasalah ini mewakili satu parti. Itu kisah dia. Macam tu lah. Macam tu. Tak benar, dia ambil hati lah. Saya tak ambil hati. Kan, benda ni, apa yang berlaku kesan dia lah. Kesan. Saya tak teruskan. Itu poin saya. Terima kasih sebab dia datang. Sebab ini membawa betul kesan dia. This is what happened. Bila kita bercakap, kita teruskan yang tadi. Tak. Ini saya nak highlight ni. Budak tadi tu memang betul-betul bagi satu hujah saya yang sangat-sangat best. Bila kita bercakap, walaupun kita cuba cakap dengan nada yang baik, kita cuba buat pesanan yang baik sebagainya, tetap akan ada orang yang akan jadi haters. Dan orang yang jadi haters ini, kadang-kadang dia pun program parti pun tak pergi. Tapi dia datang semata-mata nak kutuk, semata-mata nak maki. Tapi datang cuba berdepan dan cakap, aku tak parti dengan kau, tak berani. Macam saya tidak berpuas hati dengan tindakan Abang Zul. Tetapi dalam masa yang sama juga, saya nak tahu apa yang menyebabkan Abang Zul ni. Dan saya ambil inisiatif datang. Sebab saya kata, okay fine, aku kena ambil politik payah ni. Kalau aku tak buat, Abang Zul akan selama-lamanya anggap orang PAS macam ni dan tidak ada siapa yang hendak membetulkan keadaan. Contohnya macam tu. So balik pada kisah kita tadi, bila bukan ahli-ahli parti ini yang bercakap kadang-kadang, dia jadi macam tu lah. Kita tak boleh nak control everything. Dan benda yang kita tak boleh control ini, yang kita kena control adalah kita punya reaksi sendiri. Kita kena faham benda tu itu je. Kan? Sebab macam saya katakan, awal banyak kali saya sebut dalam pertemuan ni kan. Abang Zul terima serangan daripada mereka yang wala on. Okay. Saya banyak terima serangan daripada apa-apa. Contohnya, atas pelbagai sebab tetapi naturally-nya berkonsep politik. Itu kisahnya. Kita tak boleh kontrol orang lain punya tindakan Abang Zul. Tak boleh. Macam saya katakan tadi, saya faham apa Abang Zul cuba sampaikan. Dan saya tak peduli pun Abang Zul lepas ni nak terus mengecokok kekal, nak memberikan mesej-mesej yang kelihatannya menyebelah kerajaan atau tidak, walaupun Abang Zul tidak berparti, kan? I don't give whatever lah untuk benda itu. Tetapi saya cuba untuk membantu dakwah saya sendiri dan dakwah Abang Zul. Lepas ini, kita tak payah menghalakan serangan kita kepada mana-mana pihak secara, kalau kita nak cerita dakwah lah kan, menghalakan serangan kita specifically ke situ. Sebab kalau kita hala, contoh, PAS punya wala on tak apa-apa. Confirm lah wala on PAS serang abang. Cuba tiba-tiba lepas ni abang serang pula. Anak PKR punya ahlinya macam haram, contoh. Kan, sebab suka mencarut, suka memakai amun. Tadi tiba-tiba pula datang maki Faiz, contoh kan. Abang Zul buat video macam tu, contoh.
orang PKR pula akan datang serang abang. Sama je jalan dia. Sebab orang akan serang benda berlawan dengan dia. Sama je. So, saya setuju bila Abang Zul kata kita nak buat perubahan. Dan perubahan tu start di kita sendiri. So, anda kata kalau kita pun sama macam dia, orang habis lah bang. Kalau kita pun terbawa-bawa dengan cara mereka, dia orang maki. Kita marah dia orang maki. Kita pun maki dia orang balik. Tak jadi apa masalahnya. Dia akan jadi macam belagu. Dia belagu pam, lama-lama tangan kita yang sakit. Betul bang? Contoh okey. Insyaallah. Okey. Saya jalan. Kita conclude. Saya dengar dengan baik. Saya menjadi pendengar yang baik dengan setiap apa yang Tuan Faiz suarakan. Apa yang saya dengar dia lebih kepada sentimen politik lah. Itu lebih kepada situ lah. Kepada saya pula lebih kepada rakyat. Saya cakap atas dasar rakyat. Okey, Tuan cakap tadi kita nak melihat kepada kebaikan. Kita bukan nak cari salah. Tetapi Tuan sendiri pun tadi dah tersebut kan. Kita nak kalau nak tengok salah MB Kedah takkan selesai. Tadi Tuan sebut kan. Tapi kita kena cari kesilapan itu bukan nak menghukum. Berbeza pula. Kita mencari salah, menghukum sehingga kita bagi personal attack yang melampau. Beza apa yang yang MB kena hanya bukan personal attack. Saya tak pernah dengar lagi diorang hentam personal attack yang melampau-lampau. Fitnah yang melampau-lampau ke atas MB Kedah nak dibandingkan personal attack kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sehingga mengaibkan bukan dia saja, ada keluarga dia ada keluarga, dia ada anak, dia ada sahabat-sahabat, dia ada tim dia kan. Tetapi kita bukan nak nampak benda ni berat sebelah ke apa, tapi kita nak cari jalan. Adakah kita nak berterusan dengan dengan perkara ini? Lagi satu, bila Tuan kata kita benda ni bukan dirancang. Bukan yang macam Sanusi cakap itu bukan kehendak daripada parti, sebab parti PAS ni yang pergi usrah apa semua tidak suka benda tu. Tak bertepat tu. Tak bertepat. Maksudnya saya yang masukkan kat sini ialah orang-orang yang serang Abang Zul. Pasal Sanusi ni pula. Okey, saya ceritalah. Maksud saya itulah bagi saya peluang cakap. Okey, mana yang duduk di landasan yang betul Kita cakap duduk di landasan betul. Selalunya otai-otai lah. Ahli-ahli lama lah. Ada di dalam parti PAS. Mereka memang tidak mahu pun. Mereka lebih kepada keagamaan, kerohanian. Dan yang Sanusi buat ini bercanggah dengan etika yang ada dalam PAS. Setuju atau tidak? Setuju tak? Tak setuju? Tak berapa. Tak berapa setuju? Maknanya kalau dia mencarut, Tuan setuju? Dia mencarut macam mana tu Abang Zul? Cakap saya bagi contoh tak apa. Saya tak nak cakap lah sebab perkataan itu saya tak, kita kena bagi contoh. Macam kita contohnya kalau kita cakap sebab setengah orang kepala otak kau berikan kau mencarut. Okey, kemaluan macam mana tu, sebab apa? Burit. Saya sebut je, saya tak masalah burit. Burit ni tuan-tuan. Okey Tuan, dah tak mau cerita panjang lagi. Okey, benda ni masyarakat semua melihat benda yang berlaku ini bukan benda yang disembunyikan. Benda yang tersorok, benda yang jelas nyata didengar dan dilihat. Kita tak mempanjangkan cerita, tapi benda itu berlaku. Tuan tak boleh nafikan. Saya bercakap ni benda yang nyata, kenyataan. Adakah benda itu dibenarkan di dalam parti PAS? Saya rasa semua tak suka. Dan saya, wallahi, saya menerima teguran-teguran daripada elders di dalam parti PAS tidak bersetuju dengan perkara ini. Tuan percaya tak? Mereka tak setuju macam Tuan cakap tadi. Hanya segelintir dalam parti PAS yang membuat perkara ini. Boleh katakan majoriti tak suka. Yes, betul. Tetapi adakah dengan cara ini merosakkan keseluruhan? Macam Tuan kata tadi, saya tak boleh tuduh kesemuanya. Ini atas individu, ini atas kelompok segelintir. Nak salah yang dia je lah. Kalau dia punya masalah, seranglah dia attack lah dia. Berapa nak bagi kepada semua ahli parti? Okey, ahli parti lain adakah tidak terkesan? Of course akan terkesan. Sebab dia memakai nama yang sama, jenama yang sama, rumah yang sama. Dia juga terkesan. Betul? Adakah benda ini nak berterusan ingin mencemarkan satu rumah? Dan bagi saya, Tuan mesti tak setuju kan? Kalau satu rumah saya ada satu orang yang buat benda yang tak elok, satu rumah kena. Jadi saya sebagai ahli keluarga dalam rumah tu perlu menegur dengan baik.
supaya dia tidak melakukan perkara yang sama. Itu contoh. Betul? Contoh. Kita tak boleh suruh orang luar tegur ahli keluarga kita. Kalau ahli keluarga kita buat tak betul, pasti dan pasti kita yang kena tegur. Sebab bermulanya segala itu yang baik dan buruk itu daripada rumah kita. Takkan kita nak salahkan orang lain untuk tegur. Dan hari ini, tuan, dalam perbincangan ini, saya tak mau cakap perbahasan ke depan, dalam perbincangan ini, saya nampak kita jadi sukar untuk nak mencari jalan penyelesaian. Kalau begini cara dia, jalan penyelesaian paling mudah, tahu, membenarkan kesalahan itu telah dilakukan. Kita sama-sama membuang keburukan itu. Oh, kita dah tahu, ini buruk. Kenapa kita masih lagi nak menegakkan benda yang buruk? Nak membenarkan benda yang buruk? Bagi saya, Tuan datang sebagai niat untuk kita menyelesaikan perkara ini dengan kasih sayang. Sepatutnya kita selesaikan betul-betul. Pesan kepada mereka, katakan pada mereka, is enough, cukup. Kita nak buang benda buruk. Takkan kita nak terus meletakkan titik hitam tu penuh pada satu baju yang putih. Cukuplah. Yang hitam yang sikit tu kita cuba cuci sehingga tidak ada kelihatan hitam itu. Tetapi masih lagi ada. Daripada saya punya pendengaran, masih ada. Benda ini juga saya dapat daripada netizen, daripada segelintir yang menyokong PAS PN. Tuan kata tidak ada ahli-ahli PAS yang mengucap saya. Benda itu berlaku di dalam phone ini, ada tarikh, ada masa dan ada individu. Ada individu. Kita boleh tahu dia ni daripada mana. Kita boleh scroll. Oh, dia ni daripada sini. Apa ini? Jadi, tuan tak boleh tahu tu sebab saya bersuara kerana saya ada bukti. Saya tidak akan bercakap satu perkara tanpa ada bukti. Saya juga kena lihat kemampuan untuk saya bersuara, kelayakan untuk saya bersuara. Betul tak? Kita tak boleh cakap saya main langgar aja. Dan niat saya hari ni, okey tuan, mungkin tuan rasa perbuatan saya ni buruk, yes buruk. Tetapi ada segelintir ahli PAS yang berterima kasih dengan saya. Ada segelintir ahli PAS yang berterima kasih atas tindakan saya kerana mereka tak mampu nak menegur benda ini. Kerana mereka nak PAS itu tidak seperti yang seperti hari ini. Mereka nak PAS itu seperti yang asalnya. Betul. Kita nak seperti yang asalnya. Asal macam mana tu? Tidak melampau. Tidak melampau. Zaman bila tu? Tuan? Tak, zaman bila? Saya tanya dengan... Okay. Saya mengenali PAS bila melihat almarhum Tuan Guru Ni Aziz. Pernah dengar tak Tuan Guru Ni Aziz dia cakap celaka kau? Okey. Ada. Okey. Tuan cakap perkataan yang itu, celaka, bodoh. Tak pernah. Maknanya kalau nak cerita tentang zaman Tuan Guru Ni Aziz, bagi tak betul. Okey, bagi saya cakap. Tuan cerita tentang zaman teknologi yang hari ini jauh daripada dulu. Tuan kena faham. Hari ini kita berbicara pun kan di tempat saya dekat 6,000 yang memandang, sana berpuluh ribu, sana berpuluh ribu. Betul? Dengar apa kita cakap. Kita tak boleh nak samakan dulu dengan sekarang. Dan perkataan-perkataan yang begitu dikeluarkan oleh almarhum Tuan Guru Ni Aziz tidak melampau bagi saya. Tidak melampau. Adakah perkataan celaka itu tidak pernah digunakan oleh para tabi'in dulu? Para sahabat. Celakalah engkau. Celaka ada. Tetapi tidaklah melampau sehingga percakapan kita mengeluarkan segala apa yang ada dalam kain pun kita nak cerita kat orang, nak sebarkan kepada umum, nak mengaibkan orang, nak menjatuhkan maruah orang. Saya rasa tak ada. Bagi saya habis cakap dulu. Tuan kena terima. Saya terima apa yang tuan cakap. Tapi kita terima dengan hati yang penuh kasih sayang. Terima dengan terbuka. Apa yang berlaku dalam politik hari ini yang menyebabkan kerosakan hati umat. Percakapan ini lebih tajam daripada pisau. Percakapan ini lebih menguris hati kita. Luka di hati memang tak nampak. Tetapi sakit dia boleh bawa ke mati. Dibandingkan luka di tangan, boleh disembuh. Sakit dia sementara. Tuan kena faham benda ni. Okey, lagi satu tuan. Nafsu yang dirancang. Saya cakap nafsu yang dirancang. Bercakap, ini kerana nafsu. Tetapi setiap hujah-hujah yang dikeluarkan itu dirancang. Contohnya, kita hari ini cuba nak menjatuhkan individu itu. Apa cara pun. Janji dia diherdik, dia difitnah, dia dikatakan, dia dicela dan disebarkan segala keburukan dia. Ini nafsu yang dirancang. Bukan nafsu yang dibuat yang tak sengaja. Dirancang. Sebab itu saya kata kenapa dirancang? Kenapa ada skrip? Kenapa ada aturan?
saya melihat kalau perkara yang boleh memberikan manfaat kepada satu pihak, walaupun benda itu tidak betul, dibenarkan. Ini salah. Tuan Sri faham. Bukan kata saya je yang bercakap benda ni. Banyak masyarakat yang berfikir dan berkata yang begini. Okey, lagi satu, personal attack. Personal attack ni melampau. Terlalu melampau dalam masyarakat kita hari ini. Okey tuan, saya nak tanya. PMF hari ini Perdana Menteri kita, siapa yang attack dia? Sebab dia pembangkang. Okey, pembangkang tu daripada mana? Pembangkang obviously lah macam Pakatan Nasional Bersatu semua, dan juga mungkin individu-individu tak berparti. Tak berparti maknanya dia kepada umum lah, keseluruhan. Ramai je. Dah jadi PM, of course jadi politik. Okey. Dia di personal attack daripada sebahagian rakyatnya. Betul? Tak kiralah dia ahli parti ke, dia duduk di tengah ke, dia semua dipanggil daripada sebahagian rakyat yang memberikan personal attack. Adakah benda ini bagus untuk kita? Adakah ini memberikan satu politik yang baik? Adakah dia memberikan satu kesan yang baik kepada kita? Tuan, sekejap. Tuan nampak sangat tuan tak boleh terima apa yang saya cakap. Saya bercakap bukan atas randa politik. Tuan jangan saya kalau kata saya melihat kalau kata kerajaan tak betul, saya juga cakap benda tak betul. Saya akan cakap benda tak betul. Sebab saya bukan bercakap atas landasan politik. Saya bercakap atas landasan rakyat, umat. Saya tidak mahu kita hari ini terlalu pegang sangat politik ni. Sedangkan kita tahu dalam itu banyak permasalahan yang memberikan umat hari ini hidup dalam keadaan yang tak selesa. Saya bukan terlibat dalam politik. Juga saya terkesan. Saya terkesan. Apa kepentingan politik untuk saya? Tak ada. Saya tidak pakai baju politik. Saya tidak pegang bendera politik. Saya tidak pernah berkempen politik. Saya tidak pernah bergerak ke sana sini. Tapi saya terkesan dengan suasana politik hari ini. Kita tak nak benda ni. Dan lagi satu, tuduhan tanpa bukti. Tuan cakap tadi, macam mana tuduhan kepada MB Kedah, tuduhan tak ada bukti. Katakanlah Kedah begini, MB Kedah begini. Tuan setuju tuduhan tanpa bukti. Tetapi adakah itu dibenarkan sebelah pihak je? Kalau sebelah sini, kenapa diberikan tuduhan tanpa bukti juga? Betul. Peliwat tu mahkamah dah buktikan. Okey. Takkan kita nak kata mahkamah salah, itu dah hina mahkamah. Bukan nak hina mahkamah. Saya bukan nak kata soal hina mahkamah. Tak boleh kita cakap walaupun saya tak mau panjangkan cerita tu, saya nak pendekkan. Bukan masalah kita hina mahkamah. Okey, tetapi yang hari ini, yang hidup hari ini, yang mana hari ini usia dia tidak sampai kepada peristiwa itu. Contoh, remaja yang hari ini lebih gemar dengan media sosial, lebih gemar dengan perkara-perkara yang begini menjadi hiburan. Mereka tidak hidup di zaman itu. Mereka hanya membesar. Mungkin ketika itu mereka berusia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, belum akal balik. Dan hari ini mereka mengenal Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan gelaran itu. Adakah mereka ada bukti? Oh, ada bukti sebab mahkamah. Tetapi itu bukan satu jawapan yang membenarkan dia untuk buat tuduhan. Dan tuduhan itu memalukan siapa? Pertama, memalukan seluruh umat Islam dalam Malaysia. Memalukan seluruh orang Melayu dalam Malaysia. Bukan memalukan dia saja. Kita nampak konteks ni memalukan dia dengan pengikut dia. Tetapi kita lupa, dia Islam, kita Islam. Dia Melayu, kita Melayu. Dia duduk di Malaysia, kita duduk di Malaysia. Perbuatan itu bukan nak memalukan dia saja ataupun kelompok dia saja, tetapi memalukan kita semua. Adakah kita nak benda ni? Adakah benda ni perpanjangan? Ini bukan soal mahkamah kalau nak mengatakan benda ni betul, benda betul. Tuan, saya kenal dunia politik. Bukan kata kita permainan politik ini sangat-sangat kotor. Kita tidak boleh membenarkan ianya tidak ataupun ia. Sebab kita tak boleh meletakkan benda itu yakin. Tak boleh. Sebab politik ini dia ada permainan-permainan mereka yang kita nak letakkan itu satu keputusan yang benar. Sehingga kita menyebarkan sampai dalam Dewan Parlimen pun kita sanggup berkata benda itu. Mana hormat kita? Tuan, saya senang je cerita. Okey? Datuk Seri Anwar Ibrahim tu umur 76 tahun. Kalaulah kata dia tu seorang pendosa
banyak melakukan jenayah. Tapi saya fikir dia seorang insan yang berusia 76 tahun. Saya tetap hormat dia sebagai orang tua. Saya tetap muliakan dia sebagai orang tua, orang yang lebih tua daripada saya. Tapi hari ini tuan tengok berapa ramai anak-anak muda yang sebaya cucu dia hina dia, caci dia, kata kat dia macam-macam. Seolah-olah tak ada langsung sifat keinsanan, sifat hormat yang mana sepatutnya benda tu wujud dalam kehidupan orang Melayu Islam. Ini saya cakap berkenaan dengan permasalahan umat. Daripada awal lagi saya cakap, kita bukan nak berkait dengan mana-mana politik, mana-mana salah, betul. Saya bercakap atas apa yang perlu kita buat perbaharuan. Kalau tuan nak cakap macam ni, sampai bila tak habis? Tidak ada titik. Kalau tuan bercakap, saya dengar dengan baik, saya dengar dengan jelas. Kita nak cakap, kami benar, kami betul, sana salah. Dan saya pun nak cakap, kami benar, kami betul, sana salah. Sampai bila? Takkan habis tuan. Sekarang ni kita cari benda yang salah, kita nampak yes salah, dan kita selesai. Cari huraian bagaimana kita nak buang benda ni supaya tidak menjadi wabak yang lebih besar dalam kehidupan kita. Adakah kita nak jadikan amalan-amalan ini sebagai amalan harian dalam kehidupan orang Islam? Tuan-tuan, saya bercakap, tuan kena faham, saya bercakap ni bukan soal politik. Sebab bila tuan cakap berkenaan dengan politik, saya sentiasa dapat DM, mesej, setiap benda nak beritahu kat saya. Apa, saya ni ahli politik, ahli parlimen, menteri. Cerita je, oh okey, apa kau cerita ni? Ini tak ada berkait langsung dengan aku. Kau nak cerita pasal ada rasuah sana, ada jenayah politik kat sini, ada itu, ada ini, beras ini, ada itu, apa sini. Aku tak nak dengar lah benda ni. Yang aku nak dengar sekarang, hidup dalam keadaan harmoni, aman damai, cari solusi macam mana kita boleh berdamai, cari solusi bagaimana kita hentikan caci maki, fitnah dan sebagainya. Yang kau nak pergi hantar kat aku macam-macam ni, siapa? Apa jawatan aku? Lepas tu tuduhan kepada saya, bukan saya saja, malah kalau kita, orang itu tidak ada kena-mengena pun dengan politik. Kita rakyat, orang awam, ada hak tak bercakap tentang kerajaan? Ada hak. Takkan orang politik je ada hak untuk nak bercakap tentang kerajaan? Adakah orang politik saja yang ada hak untuk nak bercakap tentang PMX? Kita rakyat ada hak. PMX adalah Perdana Menteri Malaysia. Kami rakyat Malaysia ada hak bercakap tentang beliau. Kalau saya bercakap tentang beliau, tentang kebaikan-kebaikan yang beliau buat, saya postkan dalam media sosial, saya di-attack. Adakah ini cara yang kita nak sebarkan dalam rakyat Malaysia? Weh Zul, anak Papa Non, penyokong Peliwat, penyokong DAP, baru ada DAP, dapat dedak, berapa kau dapat sebulan, berapa macam ni. Adakah ini mentaliti yang kita nak? Ya, tuan, adakah mentaliti ini kita nak? Adakah kita rasa bangga dengan cara ni? Adakah kita rasa, wow, inilah hebatnya rakyat Malaysia. Wah, berjuanglah kita, angkat tangan lawan. Adakah benda ni? No. Nak berjuang, berjuanglah dengan berkhemah, berjuanglah dengan kasih sayang, bukan dengan kebencian, bukan naratif buruk, sangkaan buruk, benda-benda yang dah hari ni dah berlaku. Macam tuan cakap, nasi dah jadi bubur. Yes, tetapi bubur masih boleh dimakan, bubur masih lagi boleh diberikan manfaat kepada orang-orang yang tak mampu, yang tidak ada keupayaan untuk nak makan lebih sedap. Dia mampu makan bubur, tetapi jangan jadikan bubur ini terus basi, terus tidak berguna untuk kita semua, langsung tak boleh makan. Faham tak? Kalau kita nak terus cakap benda yang cari salah, saya ada tak saya cakap cari salah? Saya nak tanya tuan, daripada percakapan saya ni, ada tak saya cuma nak cari jalan macam mana kita hari ni boleh hidup dalam keadaan baik? Enough, cukup. Sampai bila? Tuan, saya hidup di sekeliling saya, masyarakat bukan kelompok dengan kerajaan saja. Betul? Saya hidup dengan bangsa Cina, saya duduk dengan bangsa India, saya duduk dengan Punjabi, saya duduk dengan pembangkang, saya duduk dengan parti ini. Saya memerlukan antara satu sama lain. Betul? Tapi aura itu, aura yang lebih baik, aura yang lebih positif, kita nak aura yang lebih positif. Dalam zaman hari ini, zaman yang penuh dengan sebaran-sebaran buruk yang begitu cepat. Tuan cakap apa hari ini yang buruk, dekat KL sekejap sesaat dah dapat dah. Adakah kita nak mudah nak menyebarkan benda-benda ni? Cukup bagi saya juga orang yang duduk di pentas tetapi berlainan konteks. Saya duduk di dalam pentas hiburan, dan apa yang saya tengok di pentas-pentas politik, dia hanyalah pentas hiburan.
Dia bukan pentas yang memberikan satu kualiti yang baik kepada minda-minda pendengar di bawah. Lebih kepada sorakan hiburan. Lepas tu, sebab tu saya cakap banyak gelaran-gelaran hari ini diberikan. Saya tak nak benda tu. Enough lah. Saya hidup dalam macam-macam suasana. Tuan kata Tuan buruk, saya lebih buruk daripada Tuan. Tuan kata Tuan berdosa, saya lagi banyak berdosa daripada Tuan. Sebab hidup saya macam-macam. Ini kerisauan saya. Kerana mulut kita boleh binasa hari ini. Kerana mulut kita hari ini boleh rosak iman. Kerana mulut hari ini kita boleh hilang persaudaraan. Takkan kita nak benda ni? Tuan, ini wallahi ahli PAS datang jumpa saya, peluk saya. Zul, terima kasih Zul. Kenapa mereka cakap itu? Kerana mereka sayangkan PAS. Kenapa mereka sayangkan PAS? Bukan kerana parti PAS, tetapi dalam PAS tu ada saudara Islam kita yang ada kalimah la ilaha illallah. Tuan kena fikir tu. Kalau kita nak cari salah sampai bila? Tidak akan ada kesudahan. Kita nak cari pembaikan, pemulihan, mengajak cukup, enough. Saya kalau tengok dalam media sosial hari ini, kalau tuan tengok dalam room politik daripada pihak pengikut PHBN, PAS PN dengan pengikut berkat sini. Kalau tengok kadang-kadang bercelaru. Saya masuk tengok bercelaru dia. Tak habis-habis kita merungut. Tak habis-habis kita merungut itu, merungut ini. Sampai sebesar-besar kebaikan yang kita dapat pun kita tak nampak. Ini yang berlaku, ini yang saya suarakan. Saya nak kita hidup dalam keadaan yang lebih baik. Bukan saya nak mengecam PAS. Bukan saya nak mengambil jalan yang membenci. Orang benci saya. Saya nak cari jalan. Cukuplah. Saya buat benda ni kerana apa? Sayangkan semua. Saya bukan nak sayang satu pihak, nak sayang semua. Engkau Cina pun aku sayang, kau India pun aku sayang, kau apa kafir pun aku sayang. Sebab inilah kita. Kita bukan jadi Islam nak kena membezakan. Oh, bila saya post ni, oh jadi baru ada AP. Lepas tu berkenaan dengan itu. Saya cakap, apa ni? Adakah kita hari ni berkata begitu, kita tak mampu pergi masjid dah? Kita tak boleh nak buat amal ibadah dah? Adakah menyekat amal agama kita? Tak pun. Tetapi membawa naratif-naratif yang membuatkan kita lebih banyak masa dekat media sosial lah tuan. Menceritakan, sanggup duduk dekat sini daripada pukul 12 malam sampai pukul 6 pagi. Hanya nak menceritakan tidak kepuas hati kita pasal kerajaan. Hanya banyak bersuara tapi tidak ada tindakan untuk memperbaiki diri. Tak ada tindakan untuk usaha untuk nak cari kehidupan yang lebih baik. Ini tuan tahu, tuan sebagai seorang influencer yang banyak bersama dengan media sosial. Tuan sendiri tahu apa yang masyarakat buat hari ni. Lebih banyak masa di media sosial untuk nak cari salah, untuk nak kutuk sana, nak kutuk sini, nak cari sana, nak fitnah sini, nak fitnah sana. Apakah ini kemajuan? Adakah ini kualiti kehidupan orang Islam yang kita dapat hari ni? Tuan faham tak? Sebab tu bila saya dengar apa yang tuan cakap pada saya rasa benda yang sama. The repeat action juga. Tuan, saya minta maaf banyak-banyak. Saya bertindak, saya korbankan maruah saya. Saya korbankan maruah saya dengan tindakan-tindakan yang sangat bodoh. Kenapa? Kerana saya sayangkan umat. Kerana saya fikir risau umat. Saya buat tindakan yang sangat bodoh. Sebab saya sayang. Kalau saya tak sayang, saya tidak akan buat benda tu. Pedulilah, mampuslah kita apa nak jadi. Tapi sebab saya sayang. Adakah kita nak Islam dalam keadaan yang begini? Adik-beradik berpisah, ahli keluarga berpisah, anak dengan ayah berpisah disebabkan berbeza pendapat, berbeza politik, berbeza ideologi, dimakan dengan fitnah caci maki yang kita sebarkan hari ini. Cukuplah. Beritahulah pada semua rakyat, tuan ada kelebihan, ada followers yang beribu. Beritahulah pada rakyat, politik bukan menjamin masa depan kita. Politik bukan memberikan jaminan akhirat kita. Ini hanya keperluan. Jangan sampai kita mengasingkan orang. Seolah-olah kita ini lebih berjaya daripada orang lain, lebih betul daripada orang lain. Ini yang berlaku. Luahan saya semata-mata ini. Tidak ada perkara kepentingan politik individu. Tak ada pun saya dapat puluh-puluh ribu, ratus-ratus ribu untuk saya nak hidup hari ini. Malah saya merasa lagi banyak rugi dalam kehidupan saya. Saya rugikan banyak benda hari ini. Saya tanggung banyak benda. Tak apa. Saya buat ni wallahi kerana Allah. Walaupun orang nampak buruk dekat atas saya, saya korbankan maruah saya. Demi apa? Untuk nak dapatkan kehidupan umat yang baik. Ada 5 minit tuan. Dia macam ni lah. Pertamanya, kita akan dapat
pembaharuan ataupun penambahbaikan sekiranya kalau kita tak fokus pada satu pihak. Betul. Sebab sekarang semua pihak semua ini culprit. Semua ini culprit. Mereka semua buat salah. Bukan PAS saja, bukan PKR saja. Semua buat salah. Tuan, jangan cari salah. Tak, sekarang ini bukan nak cari salah. Sekarang ini saya nak bantu tuan atau bantu Abang Zul nak cari macam mana nak cari jalan selesai. Sekarang semua buat salah. PAS buat salah, PKR buat salah, semua buat salah. Tetapi bila kita hanya fokuskan tentang kesilapan satu pihak, itu yang menyebabkan berlaku retaliation. Abang Zul bukan orang politik, tetapi bila Abang Zul mencari salah satu, bukan mencari salah, minta maaf, betulkan balik ayat. Bila Abang Zul meng-highlightkan kesalahan satu pihak saja, orang akan serang Abang Zul politically. Abang Zul tak elak benda tu. Adakah kita nak bawa mentaliti ni? Adakah kita nak kekal mentaliti ni? Bukan, sekarang ni sepatutnya kita berikan penjelasan. Bukan, sekarang ini semua orang ada hak untuk nak menceritakan tentang kebaikan yang ada dalam negara kita. Bukan, sekarang ini macam ni. Sekarang ini kita cerita macam ni. Mudah je ayat dia. Bila kita cerita tentang kesalahan, kan, kita nak memperbaiki masyarakat jangan ulangi kesalahan ini, kena akui semua pihak buat kesalahan yang sama. Nak cerita tentang mencarut atas stage, semua pihak pernah mencarut atas stage. Tapi mungkin ada batasan. Bukan masalah batasan, mencarut sebagai syarut. Itu tak dan ada juga sepatutnya keluar daripada mulut tu kita kena lihat rumah kita dari mana. Kalau rumah kita penuh dengan orang alim, rumah kita penuh dengan pimpinan-pimpinan ilmu yang tak boleh macam tu. Okey, tak apa. Okey, saya salah. Tak boleh macam tu. Kita ini individually, masalah sekarang ini, kalau contoh, saya bukan di kalangan orang alim sebagai contohnya kan. Kalau saya keluarkan perkataan kasar, seluruh keluarga saya akan mengalami masalah sama walaupun seorang orang alim. Dia kata yang patut pun keluarga ni keluarga jahat. Contoh. Kan? So sekarang ni kita kena akui semua pihak bermasalah. Macam mana saya cakap dalam politik, saya selalu cakap dengan saya followers, walaupun saya cenderung ke arah Perikatan Nasional sebagai contohnya, tapi saya cakap dari segi kebodohan politik ini, semua pihak bersalah. Bukan nak kata PKR bersalah satu patus pasti suci bersih tak boleh tegur, tak. Tak beberapa kali saya tegur PAS depan-depan. Masa program semalam PAS saya tegur. Adakah hari ini sebahagian daripada rakyat tegur tindakan Amy Kedah itu salah? Tak, sekarang ini bila macam dia tegur, ni. kami dihentam balik. Ya, sekarang macam ni. Banyak juga kalau saya tegur Anwar Ibrahim sebagai contohnya kan, sama juga saya kena serang balik. So sekarang macam Banzul, benda ni orang kata apa, like kata calling dia, apa yang tuan datang ni, like calling, kita bukan nak bercakap. berdebat, kita bukan nak berbahas. Macam mana? Saya tak bercakap Banzul. Saya nak potong. Sebab apa yang tuan buat, kita terus berbahas. Bukan, kita sekarang ni saya nak bantu Abang Zul cek jalan selesai. Ya, jalan selesai. Jalan selesai satunya sekarang ni. Nombor satu, saya terus state pun Nombor satunya, kita kena dalam hati, tak payah ngaku terbuka pun tak apa. Dalam hati cakap semua pihak ada masalah. Satu. Yang kedua, sama-sama. Lagi saya cakap Abang Zul. Abang Zul cakap lama sangat. Bagi saya cakap kejap. Minta maaf. Okey, sebab saya 5 minit je. Lepas ni Abang Zul nak solat. Okey, nombor satunya, kita sama-sama kena akui semua pihak bermasalah. Satu. Keduanya, kita kena akui semua pihak ada kelebihan. Dua. Ketiganya, kritikan, kan, bagi saya, kritikan yang patut ialah kritikan yang berdasarkan kepada dasar, berdasarkan kepada pelakuan dari segi bentuk kerajaan dan juga daripada segi politically, bukannya individual. Serangan peribadi memang saya tak sokong. Ketiga. Yang keempatnya, kan, kita kena terima hakikat. Andai kata kalau kita keluarkan satu-satu status, tidak semua suka kita, akan ada orang serang kita. Dan kita nak balas balik serangan tersebut atau kita nak betulkan serangan tu bukan dengan menyerang mereka balik. Kalau orang PAS serang Abang Zul jangan serang PAS balik, sebab ini akan menambahkan lagi. Lama-lama Abang Zul akan jadi macam terus loggerhead kat situ. Itu yang saya nak. Kalau Abang Zul tegur PAS, by all means silakan tegur, tetapi tegurlah dengan cara hikmah, dengan lembut. Buat tak boleh, okey orang PAS buat gila kat aku, lantak kau kat situ. Aku tegur sebab aku tahu kalau aku cakap dengan kalimah yang baik, dengan nada yang baik, dengan tidak menunjukkan pada sesiapa, orang akan dengar cakap aku. Macam mana orang dengar cakap Abilio? Contohnya, sebab tu saya ambil contoh Abilio tadi. Kita pun tak tahu dia belah ke mana. Tetapi, apa tu, kalau Abilio belah ke Patah Harapan pun saya tak kisah. Sebab dia hanya fokus kepada membawa kebaikan pada orang. Tak, macam inilah. Kadang-kadang kita buat sesuatu perkara, kita nak kesan. Kalau kita tanam 1-2 benih pokok, kita nak tahu hasil dia. Betul? Kita tanam satu benih, kita bagi baja, kita siram, kita jaga supaya tidak dimakan oleh serangga dan kita nak tengok hasil dia. Betul tak? Adakah hasil dia hasil yang baik yang boleh memberi harapan?
So benih itu kita dah tahu datang daripada benda yang benda yang hari ni dah membuatkan hasil yang tak baik. Itu kita kena akui. Yelah, semua pihak macam mana masalah. Baik PKR, baik UMNO, baik Parti Amanah, baik Parti PAS, semua masalah sekarang ni. Sebab tu saya cakap, saya setuju, bukan tak setuju. Cuma apa yang saya cuba sampai kepada Abang Zul ialah jangan halakan serangan kepada satu pihak semata-mata. Sebab ini akan mengundang serangan kepada Abang Zul di pihak yang lain. Tuan beritahu, saya nak serang kerajaan untuk apa? Tak payah serang kerajaan. Abang Zul tak perlu serang sesiapa. Saya serang apa yang tuan buktikan, berapa banyak saya serang. Tak, Abang Zul tak perlu serang apa-apa. Tak perlu nak kata aku jadi macam ni Pak Uluk PAS ke, tak cakap PAS kafir ke orang. Tak payah. Abang Zul cuma bawa image yang, mesej yang baik. Samalah kita menghinakan amalan tak elok. Kita sama-sama untuk fokus macam Abang Zul pernah bawa dulu. I want you to be back like before. Semua orang nak kan? Tapi Tuan cakap nak kan? Sekarang bukan ni, kata untuk saya, tapi untuk seluruh umat. Sebab itu saya cakap, bila tapi Abang Zul balik ke dakwah before, kita yang sebenarnya. sekarang bila Abang Zul balik to before, balik kepada ketika Abang Zul bercakap dengan hikmah. Saya cakap terus terang, orang akan serang Abang Zul. InsyaAllah, semoga apa yang kita bincangkan, kita suarakan dengan hati yang penuh dengan kasih sayang, penuh dengan keikhlasan, menjadi asbab kebaikan tersebar. Saya membenarkan apa yang Tuan cakap dan saya tak boleh menafikan apa yang Tuan cakap. Itu hak Tuan, kan? Dan saya juga ada hak untuk memperbetulkan keadaan demi kebaikan saya dan juga orang lain, kan? Kita tak boleh nak cakap apa-apa lagi panjang lebar pun dia akan berpusing. Dia akan berpusing sebab putaran itu tidak akan dapat mencari jalan penyelesaian. Saya mudah je cari kesamaan. Apa kesamaan kita? Apa kesamaan? Yang ini kalimah la ilaha illallah. Ini awalnya Sepatutnya bila kita ada kesamaan dengan kalimah ini, kita tidak akan melontarkan perkataan-perkataan yang boleh menggugat keharmonian hati kita. Dan perkataan ini dilontarkan di tempat yang sangat-sangat bahaya, iaitu di mana? Di pentas-pentas umum, di pentas-pentas rakyat dan juga di media sosial. Benda ini punca. Saya tak nak cari punca lain. Saya salah. Saya mengaku saya salah. Ramai salah. Ramai yang sedang sakit. Kita bukan kata sakit kanser, tapi sakit hati, penyakit hati di akhir zaman. Penyakit yang perlu dirawat dengan apa? Dengan dakwah yang baik, dengan dakwah yang hikmah. Saya tak nak membesar-besarkan makhluk. Saya bukan hidup untuk nak membesar-besarkan makhluk. Hidup saya hari ini nak membesar-besarkan Allah, nak membesar-besarkan Islam dengan cara yang kasih sayang, nak melontarkan perkataan ini dengan baik. Saya tak nak ia menjadi satu amalan, menjadi tiruan kepada orang Islam sendiri. Dan kita tahu punca itu hari ini dah rosak. Why not kita sama-sama memperbaiki. Pesan kepada followers Tuan, saya berpesan kepada followers saya, masing-masing ada kelebihan, masing-masing ada kekurangan. Gunakan kelebihan untuk kita jernihkan keadaan. Kalau kita kata nak berbalik kepada back to the future, kisah silap, sejarah silap, apa yang dah berlaku, dan kita nak forward ke depan, tak boleh Tuan. Kita nak tengok ke mana kita nak pergi, ke mana kita nak pergi. Bukan kita nak tengok apa yang kita pernah lakukan, apa yang belakang. Ini je. Saya harap hubungan ini adalah hubungan yang diterima Allah, dapat redha Allah. Perbincangan ini mendapat redha Allah, keberkatan Allah, dan menjadi asbab kebaikan dan hidayah tersebar, kefahaman. Saya belum baik, tetapi saya perlukan kebaikan-kebaikan untuk membantu saya menjadi orang yang baik. Kita perlukan ini. Dakwah itu yang paling berkesan, yang ini dengan kata-kata yang penuh dengan kasih sayang, bukan dengan kebencian. Dan apa yang saya buatkan adalah untuk menyedarkan diri saya dan kita semua. Dan ini adalah izin Allah SWT. Jadikan dia satu hikmah, bukan jadi satu mudarat. Jadikan dia satu manfaat. Setiap perkara itu pasti ada kebaikannya daripada Allah SWT. Itu saja saya nak minta izin dulu. Dah pernah lebih terlalu lama kita berbicara dekat sini, bersembang kat sini. Terima kasih Tuan Faiz kerana sudi bagi masa, sudi bagi Masihlah sebab sudi terima kami kat sini kan. Kami yang tamu masalahnya. Saya ni tempat awam. Siapa saja pun saya terima. Ini tempat terbuka, kan? Saya tidak menghalang siapa pun untuk datang. Sebab apa? Ini adalah tempat yang penuh dengan kasih sayang. Tempat saya ni adalah tempat yang nak menyebarkan kasih sayang. Kedai makan bukan tempat yang memberikan mudarat, banyak manfaat.
Jadi tuan datang sebagai tetamu seperti orang lain. Tidak ada beza seperti tetamu lain. Itu saja. Cuma tuan datang hari ini atas niat untuk nak menjelaskan dan nak bertanya, nak mencari kesimpulan apa yang berlaku. Jadi kita dah tahu penjelasan dan ramai yang mendengar apa yang disiarkan di sini juga. Jadi sama-samalah kita berfikir. Sama-sama kita berfikir. Saya bercakap pun saya tak mampu nak bagi semua orang faham. Tuan bercakap pun tak semua orang boleh faham. Sebab faham itu bukan datang daripada kita. Faham itu datang daripada Allah SWT. Kita hanya perlu berusaha lagi dan lagi untuk kita terus dapat kefahaman yang banyak, pertolongan nusrah Allah. Itu je. Terima kasih tuan. Okey. Terima kasih. InsyaAllah. Nak ambil balik, kata bawa balik. Masa Terima kasih. Ini pun nanti terlupa saya jual nanti.